Nabi SAW dah wafat, baginda dah tak ada sekarang ni. Baginda dah meninggalkan kita 1400 tahun lepas. Betul tak? Betul, selesai. Walaupun baginda dah tak ada, tapi mana-mana rumah tangga, mana-mana kita panggil family lah, mana-mana keluarga, kalau mereka menghidupkan balik Nabi SAW, menghidupkan balik ajaran Nabi SAW dalam rumah tangga, bala tak turun. Bala tak turun. Mana-mana suami, kalau dia perhidup balik ajaran Nabi SAW, bala tak turun dalam rumah tangga tu. Keluarga dia akan jadi elok, insyaAllah. Mana-mana isteri, kalau dia perhidup ajaran Nabi dalam rumah tangga, insyaAllah rumah tangga tu elok. Bala diangkat, rahmat turun, kebaikan turun, ketenangan turun, semua hal baik-baik turun. Pasal apa? Pasal Nabi SAW, ajaran Nabi dalam rumah tangga hidup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نشكره ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل وأعوذ بك أن أتكلف فيما لا أعلم كما أعوذ بك من العجب فيما لا أعلم. تبرأت إليك من حولي وقوتي والتجأت لحولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya kasihi panel kita pada malam ni, insyaAllah untuk membincangkan satu topik bicara ilmu yang berkenaan cara mengenali pasangan. Al-Fadil Ustaz Fawaz Makjan dan yang diraikan seluruh staf pimpinan PAS Cawangan Bandar Perda dan juga PAS Permatang Poh, seterusnya para tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama dan juga semua guru-guru muallimin dan muallimat sekalian, para ibu bapa, ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita cuba bincang, kita sembang santai je insyaAllah. Sembang santai, insyaAllah janji sampai. Okey, insyaAllah kita nak macam itulah. Walaupun insyaAllah ni dia tak pandang Ustaz tu. Nanti ada soalan nanti insyaAllah dia akan panah lah insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita buka dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami ciptakan kamu semua pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu semua saling berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia di antara kamu semua di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kenal. InsyaAllah nanti ayat ni akan dihuraikan lanjut dan dipanjang lebar oleh Al-Fadil Ustaz. Saya ni sebagai penyeri majlis ya. Tadi dia ganti tempat moderator, marah Ustaz. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk hari ni sebenarnya dia umum Ustaz. Sebab cara kenal pasangan. Kalau kenal pasangan, dia termasuklah dalam topik monogami pun dimasuk, poligami pun masuk. Jadi ikut soalan nak tanya. Yang duduk di depan ni insyaAllah dia memang berpengalaman lah. Jadi ikut-ikut tengok, tak pernah hari ni kita punya audien ramai lelaki Ustaz. Sampai duduk di batas-batas duduk menyorok ke belakang pun saya tak tahu sebab apa. Jadi jangan duduk menyorok, main ni duduk atas kursi elok insyaAllah.
Bini tak marah, kok main sengak-sengak, kok bini marah. Okey, jadi insyaAllah proses kita nak kenal pasangan kita ni daripada sebelum kita nak berumah tangga sudah semestinya kita kenal. Mungkin ada yang kenal tu dengan cara pengenalan, ta'aruf dululah, berkawan dan sebagainya. Dan sebab tu ada pepatah orang kata dulu, cinta ni ibarat kurap, lagi garu lagi sedap. Kena pegang. Cinta ni ibarat kurap, lagi garu lagi sedap. Sebab apa? Bila dia kena ayak lagi baru dia baru berasa pedih dah tu. Dan dikatakan lagi cinta itu ibarat kurap, lagi garu lagi sedap. Cinta juga ibarat coklat kan. Ibarat coklat kan. Ibarat tek gigi ni coklat. Lagi duk rasa lagi dia rasa lagi duk melekat. Itulah cinta yang mana disebut. Hari ni cara nak mengenal pasangan ni, hari ni kita nak buka dulu bagaimana tajuk dia hari ni. Saya nak tanya Ustaz. Sebabnya benda ni dibincang panjang. Kalau kenal secara ta'aruf, cara pengenalan ni, bagaimana cara pengenalan? Sebabnya bila kenal saja, dia akan membuatkan setiap orang yang kenal pasangan dia tu akan berasa jatuh cinta. Daripada pandangan mata jatuh ke hati. Ni dah. Bila jatuh ke hati susah dah. Kita nak buang pun tak mau, inilah pilihan hati. Ku pujuk-pujuk, ku bawa lari. Ni. Sebab itulah bila sebut topik cinta ni disebut dalam ulama ada bincang, bukan tak ada bincang. Cuma Ustaz malah buka buah kilah malam ni, kalau buka semua habis. Ulama ada bincang disebut di dalam kitab Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin, iaitu panduan bercinta dan memendam rindu. Siapa pernah baca kitab ni? Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Abang-abang, adik-adik lepas ni yang belum berkahwin ke, yang nak mencari pasangan ke, termasuk juga hari ni, bukan sekadar kenal, kita nak cari pasangan, boleh balik baca buku ni. Sekali lagi, dalam bahasa Melayunya, panduan bercinta dan memendam rindu. Disebut lebih kurang 50 istilah cinta. Panjang lebar lah. Ada istilah Al-Mahabbah tu sendiri, ada istilah Majnun, ada istilah Al-Marid, ada istilah, pelbagai istilah lagi, lebih kurang 50 istilah cinta. Jadi hari ni saya tak mau goreng bab cinta ni. Hari ni kita nak goreng dia bab cara kenal pasangan. InsyaAllah boleh? Jadi Ustaz, okey, soalan pembuka bicara kita pada malam ni, bagaimana Ustaz kita nak kenal pasangan kita? Adakah cukup sekadar ibu-ibu, bapa-bapa kenal pasangan dia suka makan apa, suka pakai baju warna apa, suka hobi dia mancing ke, hobi dia apa? Adakah itu termasuk daripada cara ataupun sudah cukup kita kenal pasangan kita Ustaz? Okey. Fadhal masykurah Ustaz. Berapa lama tu? Tak apa. InsyaAllah kita serah pada Ustaz. Okey, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Tuan Moderator kita Madam Lee, Fadhil Ustaz Ilyas, khususnya sahabat-sahabat daripada pemuda PAS kawasan Permatang Pauh, daripada PAS kawasan Cawangan Bandar Perda, khususnya muslimin-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni malam yang ke-20 daripada bulan Rabiul Akhir. Allah himpunkan kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam satu program yang mana selalunya kalau kita tengok, kalau kata pihak parti politik ini bila buat program, selalunya kita akan dengar ceramah politiknya. Selalu macam tu lah. Tapi malam ni kita nak ubah sikit. Kita tak mau sembang bab politik sangat.
Walaupun program ini dianjurkan oleh parti politik, tapi malam ni kita nak bercara bab rumah tangga. Nah, banner pun colour pink. Oh, jam. Kan? Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, ni sebagai mukadimah lah. Saya tak berniat nak bersambung apa yang Ustaz Ilyas sebut tadi berkaitan dengan cinta dan sebagainya. Tu pun satu maklumat yang baru. Saya pun baru tahu malam ni cinta ni banyak kategori. Ayah-ayah, ibu-ibu kalau perasan tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ayat ni clear dalam surah Al-Anfal ayat 33. Allah Taala sebut kat kita terang-terang ni. Allah Taala menyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Saya ambil sekerat ya, sedangkan ayat tu panjang, kita ambil sikit ya. Allah Taala menyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, Allah sama sekali tidak menurunkan azab. Allah sama sekali tak akan menurunkan musibah. Allah sama sekali tak akan menurunkan benda tak elok selama mana kamu wahai Muhammad ada bersama dengan mereka. Bahasa kampung kita bagi senang faham, Nabi SAW bila berada di mana-mana tempat, Nabi kalau ada, bala tak turun di tempat tu. Nabi SAW kalau berada di satu kawasan, bala tempat tersebut, kawasan tersebut tak diturunkan bala. Boleh faham tu mukadimah saya kaitlah dengan apa kaitan dengan tajuk malam ni. Poin yang saya nak sebut, ayah-ayah, ibu-ibu kalau perasan tengok, Nabi SAW duduk di atas muka bumi ni, dua tempat ya. Atas muka bumi ni dua tempat ya Nabi duduk. Yang pertama di Mekah 53 tahun, yang kedua di Madinah 10 tahun. Betul? Dua tempat tu je. Yang lain ni Nabi duduk sat-sat je. Pi Syam meniaga sat-sat je, pi Taif menyampaikan dakwah sat je. Yang lain banyak Mekah Madinah je. Dan ayah-ayah kalau perhati tengok, ibu-ibu kalau perhati tengok, sepanjang Nabi duduk di Mekah 53 tahun, orang Mekah ni apa yang mereka tak buat? Apa yang mereka tak buat? Sembah berhala ada, bunuh anak perempuan hidup-hidup ada, terlibat dengan penipuan ada, meniaga bohong ada, semua macam-macam buat. Tapi bala tak turun di Mekah pasal Nabi ada situ. Pasal tak? Awak yang senyap nampak gaya? Dan ini mukadimah. Saya kait dengan tajuk kita hari ni. Bala tak turun pasal apa? Pasal Nabi ada di situ. Satu. Yang kedua, Nabi SAW sampai di Madinah. Nabi sampai saja di Madinah. Madinah ni dulu nama dia Yathrib. Yathrib ni dia kota penyakit, kota wabak. Sebab itu orang luar kalau sampai kota Madinah, semua sakit teruk. Banyak yang sakit teruk. Ayah Nabi SAW dulu meniaga di Syam. Balik-balik sampai Madinah, sakit teruk. Wafat di Madinah tu lah. Meninggal dunia di Madinah. Ibu Nabi SAW pergi di Madinah, duduk 2 bulan di situ. Balik ke Mekah, tak ada sampai Mekah. Sakit yang di Madinah tu, bawa balik berjalan, sambil berjalan, wafat, meninggal dunia di Abu Waq. Sahabat-sahabat Nabi hijrah pergi Madinah, semua pakat sakit belakang. Tapi bila Nabi SAW sampai kota Madinah, Allah Ta'ala angkat bala sakit tu. Tu yang siapa-siapa pernah dengar cerita, Nabi sampai di Madinah, Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada satu makcik mai. Makcik tu dengan baju hitam, dengan tua, dengan apa. Nabi tanya, kenal tak? Sahabat-sahabat kenal tak siapa tu? Sahabat kata tak kenal. Nabi kata tu penyakit kota Madinah. Rupanya penyakit kota Madinah tu, Allah Ta'ala jelmakan jadi makcik tua, perempuan, dan Nabi perambat dia keluar. Bila perempuan tu keluar, Madinah selepas tu jadi kota ubat, kota syifa, kota ubat. Dan dia akan kekal jadi kota ubat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada di sana. Sampai kiamat Nabi SAW ada di Madinah. Oh, sakan cara dia nampak gaya ni. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Baik. Habis tu apa kaitan dengan tajuk kita malam ni Ustaz? Apa benda yang kita nak ambil malam ni Ustaz? Poin yang saya nak sebut malam ni, Nabi SAW dah wafat, baginda dah tak ada sekarang ni. Baginda dah meninggalkan kita 1400 tahun lepas. Betul tak? Betul, selesai. Walaupun baginda dah tak ada, tapi mana-mana rumah tangga, mana-mana kita panggil family lah, mana-mana keluarga, kalau mereka menghidupkan balik Nabi SAW, perhidupkan balik ajaran Nabi SAW dalam rumah tangga, bala tak turun. Bala tak turun. Mana-mana suami, kalau dia perhidup balik ajaran Nabi SAW, bala tak turun dalam rumah tangga tu. Keluarga dia akan jadi elok, insya-Allah. Mana-mana isteri, kalau dia perhidup ajaran Nabi dalam rumah tangga, insya-Allah, rumah tangga tu elok.
bala diangkat, rahmat turun, kebaikan turun, ketenangan turun, semua hal baik-baik turun. Pasal apa? Pasal Nabi SAW. Ajaran Nabi lah rumah tangga hidup. Habis tu hari ni yang awak jadi teruk sangat Ustaz dalam rumah tangga hari ni. Ayah perasan tak kita hari ni anak-anak muda kahwin setahun 2 tahun cerai. Loh ni cukup banyak ni. Kahwin baru 6 bulan cerai, kahwin baru setahun cerai. Hari tu ada sahabat saya bagi tahu. Dia kata ada budak tu baru kahwin 2 minggu. Baru kahwin 2 minggu. Bini biasalah baru kahwin 2 minggu. Lah kali ada sikit shot. Alah benda berkeli ni biasalah rumah tangga kan. Rupanya bila berkeli tu laki marah. Laki marah. Dah bini dia buat panggil tu laki marah. Dah laki marah, bini jawab. Jawab apa payah ni apa. Contohlah kan. Rupanya bila duk menjawab tu, laki ni pula bahasa kasar kita sebutlah tak mengaji. Jadi dia tak sabar. Bini duk jawab popang-popang tu dia pang bagi sudah. Kena roti canai. Ya, tak apa habis kena roti canai. Ingat dah kena roti canai nak senyap. Dah lagi sambung. Oh saya ni bapak saya tak pernah tampak saya seumur hidup tak pernah tampak. Ni abang tampak saya payah-payah sangat cerai buang lah. Yang main kat lelaki ni duk dengar buah cerai, hang jangan cabang aku, hang jangan cabang aku. Kan? Hang jangan cabang aku. Apa payah nak cerai lah. Hang jangan cabang aku. Apa payah ngap dah meluat kat saya ngap boh 3 terus lah senang. Payah sangat. Lah kali baru kahwin 2 minggu, lepas talak 3 terus. Punca dia apa Ustaz? Bahasa mudah dia, pasal Nabi SAW tak ada dalam rumah tangga. Sebab tu hari ni, tak tahulah kami di Pemuda ni, kami ambil satu cara, satu jalan, kita balik back to basic balik. Kita kongsi balik apa-apa yang berpatutan untuk pemuda-pemuda kita hari ni. Saya naknya main malam ni, duk harap yang main mengaji tu orang muda. Tapi yang main ni orang muda lah semua kan. Tak apa, Alhamdulillah lah. Kan? Pasal yang ada depan saya ni semua pengalaman banyak pada saya lagi. Kan? Jadi dia fikir nak kongsi apa pun jam kan lah. Jiwa muda tak? Okey, jiwa muda boleh lah. Selesai. Kan? Pasal kita nak kongsi point ni dengan orang muda. Ayah-ayah, ibu-ibu ni semua pengalaman belakang dah pun. Cerita malam ni semua benda pengalaman dah. Tapi tak apalah, ala kulli hal, walaupun dah pengalaman, malam ni kita kongsi sikit-sikit setakat mana yang boleh. No? Dan untuk round yang pertama ni, malam ni saya nak balik kepada tajuk kita malam ni. Saya ulang sekali lagi. Bila ajaran Nabi SAW tak ada dalam rumah tangga, kita akan tengok masyarakat kita, keluarga, rumah tangga ni, dia akan jadi haru biru. Dia jadi masalah, jadi serabut, jadi macam-macam. Sebab tu malam ni, saya akan kongsi dengan ayah ibu sekalian, tapi oleh kerana yang hadir malam ni dua pihak. Ada lelaki, ada perempuan. Jadi untuk round yang pertama malam ni, saya nak kongsi satu pihak je dulu. Untuk round yang pertama. Dan malam ni insya-Allah oleh kerana ayah-ayah yang ada depan saya raih yang depan ni lah dulu. Boleh kau no? No? Saya nak kongsi dengan ayah-ayah malam ni berkaitan dengan beberapa sifat orang perempuan. Kan tadi pengurus kita punya moderator baca ayat tersebut, Allah Taala jadikan lelaki dan perempuan dijadikan berkabilah, berpuak-puak, ujung sekali tu li ta'arafu, untuk kenal. Dan selama hari ni boleh jadi kita duduk dalam rumah tangga kita, kita duduk dalam family kita, kita duduk dengan pasangan kita selama ni. Kadang-kadang kita kahwin lama dengan dia. Tapi takut-takut sepanjang kita kahwin ni, kita sebenarnya tak kenal pun pasangan kita ni macam mana. Yang tu yang kita nak perbetul sikit malam ni. Kita tak kenal pun sebenarnya pasangan kita macam mana. Ayah-ayah naknya kenal bini, tapi kita tak kenal betul pun bini kita ni. Ibu-ibu di belakang, kenal lelaki. Kenal Ustaz, lelaki saya kenal. Kurat mana, panau mana, mau kenal. Betul. Tapi takut-takut kita tak kenal sebenarnya seorang lelaki tu macam mana. Saya sebut mudah macam ni lah. Nah, senang payah kan. Saya menikah tak lalu. Malah ni live pula lagi jam lah. Bini dengar. Saya kahwin tak lama. Tak ilah mungkin lama lagi pada saya. Saya tahun ni baru tahun yang ke-10 menikah. Tahun ni baru tahun ke-10 dengan isteri yang mula-mula lah. Isteri yang kedua baru 6 tahun. Jadi pengalaman tak banyak. Satu, pengalaman tak banyak. Yang kedua, bila menikah 10 tahun ni, biasalah kadang-kadang tengah duk menikah ni, duk layar bahtera rumah tangga ni, kadang ribut kuat, kadang putus beliung main tengah laut, kadang layak patah.
Biasa kan? Semua rencam rumah tangga tu biasalah. Jadi bila duk kena buah-buah macam tu, saya try pergi mengaji balik. Kita pun belajar balik lah. Rupanya bila mengaji balik, belajar bukan belajar pun, belajar kenal ni lah. Kenal bini kita di rumah tu macam mana. Rupanya bila mengaji ibu sekalian, ayah ada di sini. Rupanya bila mengaji baru tahu tu, rupanya kita ni orang lelaki, bini kita di rumah tu, mereka sebenarnya makhluk daripada planet lain. Sungguh. Mereka sebenarnya makhluk daripada planet lain. Oh. Ibu-ibu yang ada di sini, rupanya ibu-ibu kahwin ada suami tu, rupanya laki kita di rumah tu, mereka pun sebenarnya makhluk daripada planet lain. Tak sama langsung macam kita. Pemikiran tak sama, hati tak sama, tindakan tak sama langsung. Saya pergi mengaji benda tu, dengar-dengar macam tu, balik rumah nombor satu sekali, mengadap bini, minta maaf dulu. Siapa minta maaf Ustaz? Selama ni kita layan dia macam kita. Selama ni kita duk urus dia macam kita. Kita duk faham cara kita. Rupanya dia pun makhluk lain terus, tak sama langsung. Sebab tu malam ni saya kongsilah sikit-sikit yang mana yang saya tahu lah. Saya pun tak ada pengalaman. Yang ada depan saya semua jauh lebih berpengalaman. Tapi kita kongsilah sikit-sikit. Kalau rasa saya salah, tolong tegur. Boleh no? Pasal yang ada depan saya ni semua rasa macam nak mengajak itik berenang lah malam ni. Muah pengalaman belakang dah. Boleh no? Jadi kita kongsi sikit-sikit lah. Ayah-ayah yang ada di sini, malam ni saya nak kongsi sikit berkaitan dengan apa yang disebut oleh Ustaz Khalid Baslamah. Yang mana beliau antara orang yang banyak berkongsi berkaitan dengan pasangan ni. Jadi malam ni saya ambil sikit. Kita ambil orang lelaki dululah. Nah, ibu-ibu tak ada masalah. Saya nak cerita kat ayah-ayah dulu. Isteri kita di rumah tu macam mana perangai dia. Nah, sebab tu kita lepas ni mudah-mudahan bila kita mengenali mereka, kita mudah dah berurusan dengan mereka. Kita kenal mereka, senang nak jaga mereka. Bila kenal mereka, senang nak uruskan mereka. Bila senang urus, tu yang mudah. Kadang-kadang nak keluar pergi program 3 hari, senang. Bini tak mengamuk. Kadang-kadang kita pergi program Ustaz, pergi tamrin 2 hari duduk Ustaz, balik rumah, bini tak sembung. Jadi ya. Understand? Okay, settle. Baik. Apa benda yang kita nak kongsi malam ni? Saya kongsi sikit lah, no. Nombor satu sekali. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, nombor satu sekali. Rupanya orang perempuan ni, untuk maklumat ayah-ayah sekalian lah. Mereka adalah satu makhluk yang sangat suka dipuji. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Mereka adalah satu jenis makhluk yang sangat suka dipuji. Sebab itu nak minta kalau boleh ayah-ayah yang ada di sini, kita sebagai suami, kita bila jadi laki ni, kalau boleh banyakkan puji isteri ni. Puji lah. Walaupun terpaksa. Dah sungguh. Bukan melawak lah, tapi sungguh lah. Walaupun terpaksa, puji sudahlah. Tengok dia masak hari tu. Allah pahoi, hang kalau masak tu ya abang tak pergi makan di kedai. Hang tengok badan abang. Dulu kurui. Lah hang tengok. Hang masak abang sedap tu ya. Puji biar. Walaupun bukan sedap benar pun. Dah semua. Rupanya bila kita puji tu, dia pun syok. Dia pun syok. Tengok dia pakai baju. Bini kita 45. Kita 47. Kita suami 47. Bini 45. Tengok dia keluar rumah nak pergi makan kenduri bulan 12 ni. Kenduri kan banyak. Keluar makan kenduri. Pakai baju lain sikit. Allah pahoi. Hang ni memang segak tu pahoi. Tu pali orang lah tu. Tu pali lah tu. Tak pahoi. Hang memang segak pahoi. Hang memang cantik semua. Tahulah kita tua. Bila dia duduk bunyi tua, tak segak apa, aja try kata. Cuba kata kat dia. Pahoi. Orang lain nak kata hang tua, tu orang lain punya pasal ya. Tapi bagi abang, hang tetap muda. Hang paling muda ni. Rupanya, contoh rupanya bila dia dengar buah macam tu, hati dia tu macam kembang biskut Mary tu. Dia kembang. Bukan ada apa pun. Dia syok. Tak, sungguh sekali lah no. Minta maaf no. Hari ni kalau kita tengok orang lelaki-lelaki bila jadi suami, ada dia puji bini. Tak puji lah. Bini tak kena, tibai. Bini salah, tibai. Bini makmur, tibai. Bini lembab, tibai. Tapi kalau bini dia buat baik, dia tak puji pun. Betul tak? Jawab kuat sikit. Betul tak? Dengar oh. Ni contoh-contoh orang yang tak dapat pujian.
Dah sungguh kena puji macam kena puji. Saya pasal malam ni lah ya, tapi tak apalah Pak Long no. Kalau Pak Long tu dengar, saya minta maaf no. Saya buat contoh Pak Long sebab Pak Long baik. Saya pergi mengajak, bukan Pak Long yang ada sini, ni Pak Long kot lah, Pak Long tu dengar live. Saya pergi mengajak di Sungai Petani. Saya buat contoh ni, kalau sebut contoh ni, cerita tajuk ni, sajalah dalam kuliah tu selit sikit tajuk ni. Bila saya selit masuk, habis kuliah, duk makan dengan jemaah surau tu lah. Ada satu Pak Long tu, dia mai. Dia duduk sebelah saya, dia kata, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz no. Terima kasih banyak. Pak Long baru tahu malam ni. Saya kata, tahu apa Pak Long? Dia kata, Pak Long ni kahwin dengan Mak Long 35 tahun dah. 35 tahun dah kahwin. Tapi sepanjang kahwin Ustaz, sekali Pak Long tak pernah puji pun. Tak pernah puji. Kira kalau Mak Long tu buat salah, tu Pak Long kata, tak bagi can lah. Kalau salah kata, kalau silap kata, buat tak kena kata. Tapi kalau nak puji tak ada. Saya ada ingat dia main mengaku tu biasa. Saya pun relax, tak apa. Saya kata, tak apa Pak Long, lepas ni puji ya. Lepas ni puji ya. Tahu dia jawab apa? Jarang, minta maaf no, jarang kita jumpa orang lelaki yang peturun ego macam ni. Jarang. Ada tu ada, tapi jarang jumpa. Dia boleh kata, Pak Long silap Ustaz. Dia boleh mengaku Pak Long silap. No. Selama ni Pak Long tak puji, Pak Long duk kata silap. Saya kata kat Pak Long tu, tak apa Pak Long, lepas ni Pak Long puji. Dia kata, tu lah, lepas ni insya-Allah Pak Long akan puji pula. Puji ya. Banyak kena puji. Ayah-ayah, ibu-ibu ada anak perempuan. Ni, ibu-ibu ada anak perempuan yang dewasa. Umur 15 ke atas lah. Ayah-ayah ada anak perempuan. Kalau boleh, kita jadi mak bapak, duduk di rumah dengan anak perempuan tu puji. Puji. Tengok dia masuk dapur. Anak dara ayah ni rajin tu masuk dapur. Padahal masuk dapur mesti yang bawang pun. Tak apalah, puji ya, puji. Ibu-ibu ada di sini. Allah, anak mak ni segak tu ya. Ayah-ayah tengok anak dara kita pakai baju segak. Ayah kalau muda ayah mengorat ni. Biarlah melawak. Bukan betul pun, melawak. Rupanya bila kita puji macam tu, anak perempuan kita ni, dia duduk di rumah, dia syok, dia seronok. Sebab apa? Ayah dia menghargai dia, mak dia hargai dia. Dia akan rasa mak pak ni menghargai dia dengan puji tu. Bila dia rasa dia dihargai, last kali dia syok dengan mak pak dia. Dia akan dekat dengan mak pak dia. Dia ada apa-apa dia akan kongsi dengan mak pak dia. Pasal mak pak dia menghargai dia dengan cara puji. Faham tak poin tu? Hari ni mak pak, minta maaf, bukan semualah. Tapi hari ni ada mak pak, dia tak puji. Anak dia buat baik, dia tak puji. Anak dia mengaji pandai, tak puji. Tapi kalau buat tak kena, kata orang, anak dara saja, tidur sampai pukul 9. Ni nak menikah belah lelaki orang ke mana? Malah. Contoh lah. Rupanya bila di rumah, kita mak pak duk tembak, pang. Dia keluar daripada rumah, kawan-kawan lain dia puji. Kawan-kawan dia puji. Silat-silat hari bulan, dia keluar daripada rumah, jantan lain puji dia. Last kali, dia syok mana apa? Tu ya. Lepas tu kita orang lelaki perasan tak? Kita kalah dengan bangla bab ni ya. Perasan tak? Tak betul ni? Kita kalah dengan bangla bab ni ya. Bangla tu tackle anak dara orang tu. Di meni boleh ke dia? Padahal kalau tengok bau ketiak, kita mungkin wangi lagi pada dia. Tapi dia menang tu. Dia menang buah tu. Dia bukan ada apa pun. Bahasa dia manis. Di meni. Tak betul? Faham bukan saya kata tu? Sungguh. Sebab tu ayah-ayah lepas ni kalau boleh duduk di rumah, kalau boleh puji, duduk di rumah puji ya. Alah, tapi janganlah hari-hari puji, muntah hamba Allah tu. Dahlah sekali-sekala pujilah, duduk rumah puji sikit-sikit, puji bila. Kalau rasa tak mau, buat pick up line. Dah sungguh, buat pick up line, duduk di rumah buat. Bukan kita buat dengan orang yang haram dengan kita. Kita buat dekat pasangan kita sendiri. Buat pi ya. Duduk saja saya, Pah malam-malam jangan duduk merayau apa nah. Dia kata apa pula duduk merayau apa? Tak merayau duduk di rumah mana ada saya merayau mana? Habis tu yang pah duduk masuk dalam mimpi abang setiap malam tu. Hebat tu. Apa beza pah dengan KLCC? Tak tahu apa beza, tak tahu saya duduk tanya, tak teka lah apa beza pah dengan KLCC. KLCC tinggi, saya pendek.
KLCC kurus saya gemuk. KLCC mahal saya murah. Tak tahu apa dia. KLCC rakyat Malaysia punya. Tapi PAH abang punya. Tak, sungguh. Benda simple ya. Benda simple. Tapi kita orang lelaki hari ni tak buat. Ada orang kata kat saya, Ustaz, Nabi buat ke pick-up line? Ni jenis benar ayat ni. Nabi buat ke pick-up line? Saya kata, Nabi tak buat pick-up line. Tapi kalau ayah perasan, Nabi panggil dekat Sayyidatina Aisyah, Nabi panggil apa? Nabi panggil Humaira. Humaira tu apa? Putih kemerah-merahan. Tu pujian lah tu. Tapi yang ni pun hari ni hilang. Sebab tu apa salahnya lepas ni? Ayah lepas ni duduk di rumah, puji. Puji bila walaupun terpaksa. Saya sebut dah tadi kan. Walaupun terpaksa, puji bila. Ibu-ibu yang ada di sini, ada anak perempuan di rumah, puji. Puji bila. Jangan marah sangat. Hak marah tu benda tak kena, marah tak apa. Tapi kalau dia buat benda betul, puji. Biar dia dekat dengan kita. Biar dia rasa dia dihargai oleh kita. Puji ya. Boleh ke cerita macam ni? Tengok nampak macam marah. Nampak. Boleh noh? Satu. Boleh noh? Selesai. Yang kedua, baru nak masuk dua. Ada soalan nak tanya dulu bab ni? Tak ada. Kalau ada, saya tanya lah. Jangan malu. Tanya bila. Malam ni kita sembang santai lah. Kita bukan nak main mengejak malam ni. Ya, kita sembang-sembang. Baik. Yang kedua. Antara sifat orang perempuan yang ayah ibu-ibu sekalian kena ambil perhatian. Yang ni orang perempuan, hak ni bagus. Hak ni, minta maaf lah, kita orang lelaki kalah bab ni. Orang perempuan bagus. Jadi kita kena faham, orang perempuan dia ada sifat ni. Apa dia Ustaz? Mereka mudah memaafkan. Ni sifat yang cukup bagus yang ada pada orang perempuan. Orang perempuan ni Allah Ta'ala bagi sifat mereka memaafkan. Minta maaf lah, saya buat contoh simple ya. Ibu-ibu tolong bagi kerja, kalau saya tanya boleh tolong jawab Ustaz no? Dan ayah pun sekali saya tanya jawab. Nak tengok kata orang perempuan ni pemaaf tak pemaaf, tengok macam ni. Dan ibu-ibu ambil siap-siap lah. Saya abang siap lah. Ibu-ibu kalau perasan, rupanya lelaki kita di rumah tu, mereka manusia yang cukup sukar maafkan orang. Boh siap-siap dalam kepala. Mereka ni payah maaf orang. Ni. Sungguh, mereka payah maaf orang. Kalau tak percaya, tengok saya buat contoh simple-simple lah. Ayah dulu nah, ataupun ibu-ibu dulu. Ibu-ibu cuba bayang. Ni saya tanya jawab nah. Ada seorang perempuan, dia bekerja. Masa dia kerja tu, minta maaf lah, dia pergi outstation dengan bos dia, contoh. Pergilah Krabi, contoh. Masa duduk di sana tu, lah isteri pula, minta maaf, suami, balik silap. Ibu-ibu ada suami. Seorang suami ni, suami siapa-siapa pula, suami. Suami ni pergi Krabi, pergi dengan bos dia perempuan. Masa dia pergi di sana, rupanya, di samping dia buat urusan pejabat, dia buat benda yang terlarang. Dia pergi buat, minta maaf lah, dia pergi berzina dengan perempuan tu. Contoh, wal'ayazubillah, contoh ya. Dia tak buat banyak, dia buat sekali tu ya. Dia balik main di Malaysia ni, dia duduk gelisah, serba salah, tengok masjid pun duk pergi. Insah dah. Tersilap, tobat. Dia duk rasa bersalah dengan bini. Selepas 2 bulan, dia duduk depan isteri dia tu, dia kata, abang nak cerita kat satu benda apa hai. Abang nak cerita tak cerita ni sama banyak apa hai, serba salah apa. Apa dia abang cerita lah apa. Lah kali dia cerita, abang pergi sana dengan bos abang terlanjur lah apalah. Abang minta maaf apa hai, abang tersilap, abang bukan abang sengaja, sekali tu abang tersilap. Ni abang bertobat dah. Bagilah abang pegelung kedua. Abang boleh senyap, abang boleh tak cerita kat Pah. Tapi abang rasa abang tak jujur dengan Pah. Ni abang cerita betul-betul dengan Pah. Abang nak mohon maaf banyak-banyak. Ibu-ibu cuba bayang, kalau ibu-ibu duduk tempat isteri tu, agak-agak ibu maaf tak suami macam ni? Maaf tak? Tak apalah, jawab je, tak apa kan? Ibu-ibu maaf tak? Dia duk minta ni, dia minta lagi, minta maaf. Dan kita tengok lepas dia balik pada Krabi tu, memang dia jadi baik. Kok lah dia nak merepek, tak ada dah. Dia jadi baik, dia berubah. Ibu-ibu maaf tak suami macam ni? Apa dia? Tak apalah, marah dululah. Marah memang marah. Kan? Marah, pompang. Tapi maaf dah kat dia. Cakap kuat sikit boleh tak? Maaf. Dengar. Dia maaf. Dia apa maaf? Tu saya kata tadi. Dia maaf.
Kan? Tambah duk minta banyak kali, pa minta maaf abang tersilap. Dan memang berubah sungguh. Lepas tu berubah jadi baik. Maaf tak? Maaf. Kita akan bagi peluang kedua pada dia. Betul? Baik. Ayah-ayah pula. Ayah-ayah cuba bayang seorang isteri pi outstation dengan bos dia jantan. Tak layak bagi lelaki jenis ni, jantan. Perempuan ni pi di outstation, duduk di sana, dia duduk buat benda tak elok dengan jantan tu. Balik mai di rumah, dia pun sama agak. Duduk depan suami. Abang, saya nak minta maaf banyak-banyak pada abang, saya tersilap. Abang, saya minta maaf banyak-banyak abang, saya pergi sana hari tu terlanjur dengan bos. Tu pun bukan banyak, tersilap abang sekali ya. Kan? Saya tak sengaja abang, saya minta maaf banyak-banyak lah. Kan? Saya mohon abang ampunlah saya abang, berilah saya peluang kedua abang. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya boleh senyap tapi saya tak mau abang, saya tak jujur dengan abang. Abang maaflah saya. Soalan dia, ayah maaf tak isteri macam ni? Jawab kuat sikit. Tak. Ibu-ibu dengar. Dah sungguh. Saya nak sebut bahasa mudah. Tu saya kata tadi, orang lelaki ni, mereka makhluk yang sangat sukar memaafkan. Sebab itu ibu-ibu kalau duduk di rumah, jangan buat perangai sampai lelaki benci. Jangan buat perangai sampai lelaki meluat. Pasal lelaki kalau dia marah, dia payah maaf. Sungguh. Awak yang senyap nampak kaya? Tak sungguh. Ibu-ibu yang ada di sini, siapa rajin lah. Balik sekejap lagi. Tapi tak usah buat malam ni lah. Malam ni tak usah buat lagi. Tunggu orang tua ni lupa dulu. Minta maaf orang tua. Tunggu ayah-ayah lupa dulu. Ibu pun, kalau siapa yang suami tak main malam ni, suami tak dengar malam ni, balik try tanya malam ni. Tanya macam ni je. Balik sekejap lagi duduk depan suami tanya, abang, saya nak tanya abang. Saya kahwin dengan abang 15 tahun ni, abang redha tak dengan saya? Tanya soalan tu ya. Abang redha tak dengan saya? Kalau ibu-ibu, kalau suami kita jawab macam ni, dia kata, Pahai, aku kalau aku mati, redha aku ada bersama dengan hang. Hang tak payah minta apa, hai. Aku redha dah kat hang. Kalau suami cakap macam tu, makna dia memang lapang hati sungguh dengan kita. Sungguh, dia memang lapang hati tu. Boleh faham tu? Ya? Tapi kalau kita tanya dia, abang redha dah kat saya, abang? Dia jawab, tapi dia konong. Dia jawab, so duk tanya soalan tu, tanya apa redha apa ni? Satu. Ataupun dia jawab, kalau aku tak redha kat hang, aku nak redha siapa? Hang seorang je bini aku, kalau ada dua, aku redha dua-dua. Contohlah, dia jawab, tapi dia konong. Kalau dia konong macam tu, ibu-ibu kena faham satu benda lah. Ada benda dia duk merengkam dengan kita. Ada benda dia duk geram kat kita tu. Ada benda dia duk marah kat kita. Tapi dia tak abang. Sungguh. Assalamualaikum. Ada. Sungguh. Ada benda dia tak puas hati dengan kita tu. Jadi kalau tanya dia kono je tu, ibu-ibu jangan marah. Tak payah marah kat dia. Kan? Cuma nanti waktu naik kereta, nanti bila-bila masa, cuba tanya, abang cuba habaq kat saya. Apa yang abang marah tak puas hati kat saya? Abang habaq, saya tak marah. Saya nak berubah. Abang habaq. Tengok dia habaq. Kan? Tanya. Last kali dia habaq, dia kata, aku ni dengan hang okey. Hang ni tak ada masalah dengan aku. Hang jaga anak pun elok. Tapi kalau boleh, mulut hang jaga sikit lah. Mulut hang tu kalau kata kat aku pedih-pedih kan? Dah, contoh. Saya tolong ayah-ayah lah ni. Kan? Kalau dia jawab macam tu, makna dia apa Ustaz? Maknanya dia duk merengkam isu mulut kita tu. Jadi, betul yang tu ialah. Betul. Jangan marah dia. Betul ialah. Faham ke saya duk cerita? Boleh no? Baru dua. Ni, tu saya tanya ni nak berhenti kupa Ustaz? Boleh lagi terus ni? Boleh no? Aduh. Malam ni ada makan tak? Tak ada makan Ustaz, ada minum ya. Baik. Nombor 3, ayah-ayah yang ada di sini. Orang perempuan. Yang ni kena ambil sikit nah. Mereka bersifat pendendam. Itu nombor 3. Orang perempuan, sifat dia kita kena faham, mereka pendendam. Minta maaf nah. Semua orang perempuan sama ya. Jadi kita orang lelaki kena faham lah mereka punya perangai macam mana. Mereka sangat pendendam. Pendendam tu apa Ustaz? Kita kalau cakap tak elok kat mereka, cakap benda tak elok, kata kat mereka tak elok, mereka ingat lama perkataan tu. Contoh macam ni ya. Kita geram kat bini duk kata, ni, hang sedar diri sikit ha. Hang ni lu aku kutip pada baling hantar jadi bini aku. Tu dia lah. Kutip. Kan?
Kalau tidak hang tak menikah, hang tak menikah dengan aku, hang merempat dah duduk di kampung. Ni aku dah kahwin dengan aku bagi senang, hang duduk buat perangai macam ni pula. Contoh. Rupanya masa kita duduk kata terjai-terjai tu, dia tak jawab. Dia duduk merendah air mata, teriak tu ya. Tapi perkataan pedih yang kita cakap tu, dia simpan. Tu perangai orang perempuan, dia simpan. Tengok, dia simpan. Dan bila mai satu masa nanti, kita elok dengan dia, pah. Macam ayak test kawan. Duk suruh aku kutip mengingat lah mencur. Nampak tu? Dia pakai balik buah tu. Habis tu Ustaz, poin mudah dia. Sebab tu kita orang lelaki-lelaki nak cakap terjai-terjai, beringat. Nak cakap terjai-terjai, ingat. Pasal perkataan hak kita cakap tu, dia pasti akan guna balik. Tu memang sifat orang perempuan. Dok geram saya. Geram pun jangan duk lepas perkataan tak elok. Jangan. Dia simpan. Betul tak? Ya. Yang keempat. Yang ni tak bayar. Yang ni semua orang perempuan sama. Bini ustaz pun sama. Allah, rakaman lah pula dah. Semacam ya tak apa. Bini ustaz Ilyas pun sama ya. Kita semua sama ya. Apa dia Ustaz? Orang perempuan, mereka adalah satu jenis makhluk yang tidak pandai berterima kasih. Boleh elok dalam kepala. Mereka adalah satu makhluk yang tidak pandai berterima kasih. Ibu jangan marah. Relax dulu, relax. Dengar ulasan dulu kan. Dengar ulasan dulu. Mereka adalah satu makhluk yang tak pandai berterima kasih. Maksud tak pandai terima kasih, kita sebagai suami, kita pulun teruk dalam rumah tangga pun buat ni, bagi ni. Kita buat macam-macam kat dia. Tapi kalau dia tak puas hati, dia tembak kita terjai-terjai. Dia tak nampak kita duk pulun teruk, dia tak nampak. Dia tak puas hati, dia tembak terjai-terjai. Ayah-ayah bawa bini pergi beli tu. Alah sajalah ada rezeki lebih-lebih. Bawa bini pergi apa nama naik Bukit Bendera. Contoh, dia duk teringin lama dah nak pergi Bukit Bendera. Abang bila nak pergi Bukit Bendera kan nak tengok apa pun. Kan? Saja nak naik teringin. Kita pun cari duit, ada masa apa sikit, bawa dia pergi Bukit Bendera. Kan? Lepas tu pula turun bawah, singgah Kapitan Keling. Abang, takkan tak ada apa-apa kot. Kan? Seumur hidup tak pernah pun dapat gelang satu ke, rantai satu ke. Tak apa, jom abang belanja. Belilah rantai kat dia satu ni, rantai tangan ni pun. Masa dia dapat rantai tangan tu dia, makasih bang, makasih lah. Makasih lah bang tu. Ni yang sayang kat abang ni. Tak contoh lah. Kan? Kita duk ingat, bawa pergi Bukit Bendera, bagi rantai, kok lah ingat, boleh tahan seminggu tak kena marah. Kan? Dah bagi kat dia ni, kok ingat boleh tahan seminggu. Kadang tak sampai seminggu Hari ni bagi, seronok, hoha, seronok, terima kasih. Esok kita buat tak kena, buat tengok, dia tembak macam tak ada apa. Kita duk ingat, kok lah dapat rantai tu, dah lah tahan seminggu tak kena marah. Kan? Seminggu okey. Tak ada seminggu Kemarin bagi elok beg tengkuk. Hari ni buat silap. Kena terus tu passion orang perempuan. Jadi kita orang lelaki-lelaki kena beringatlah. Apa saja pemberian kita pada isteri, kalau isteri tak menghargai, jangan merasa hati. Jangan merasa hati. Biar pergilah. Memang perangai mereka macam tu. Ustaz, saya bagi Ustaz, duit gaji saya Ustaz, saya bagi habis kat dia, tinggal RM10 je. Tu pun dia duk kata, abang tak bagi apa lah rumah, saya duk pakai duit saya belanja rumah. Tu dia. Biasa. Benda tu biasa. Ibu-ibu jangan marah nah. Satgi saya tembak ni pula. Kan? Cuma nak bagi tahu sifat orang perempuan macam tu. Tak apa, tak ada masalah. Boleh no? Selesai. Berapa dah? 4. Yang kelima. Kan nak berhenti dulu Ustaz? Boleh berhenti dulu? Ada banyak ni. Satu lagi boleh, satu lagi. Ibu-ibu ambil nas, bagi 5 sudah. Satgi ibu-ibu pun saya bagi suami punya 5. No? Orang perempuan, yang ni ayah ambil nah. Mereka suka perkara yang berulang. Ni satu ilmu. Saya pun ambil kat benda ni no. Mereka suka perkara yang berulang. Sebab tu ayah-ayah yang mana ada isteri, kadang kita main hari anniversary, hari ulang tahun kahwin. Kadang-kadang hari itu dulu, masa zaman muda-muda dulu, kita beli kek bagi kat dia. Rupanya orang perempuan ni, mereka suka kalau tiap-tiap tahun kita beli kek bagi kat dia. Dia passion tu. Kita bawa dia hujung tahun, bawa dia beli beg tangan, bagi satu kat dia, tak mahal pun beg tangan RM40 bagi kat dia. Tapi bila kita start bagi kat dia, dia kalau boleh tahun depan dia harap dapat lagi beg tangan.
Dah semua memang sifat orang perempuan macam tu. Dan kita sebagai orang lelaki kena faham benda tu. Bila kita dah ada buat, dulu pernah buat Ustaz Air sekali. Ujung-ujung tahun sajalah bawa bini berjalan. Kalau boleh, ujung tahun ni pun bawa berjalan balik. Mereka memang suka kalau benda tu diulang balik. Tu memang sifat orang perempuan. Sebab tu kalau ayah perasan, mereka kahwin dengan kita, mula-mula kahwin, mereka suka balik rumah mak mereka. Perasan tak? Sat-sat balik rumah mak mereka, sat-sat balik rumah mak mereka. Kita sebagai suami, jangan sekat tu. Jangan sekat. Jangan duk kata, kira balik rumah mak dia. Ya. Dah menikah jadi bini aku, jaga mak apa, mak pak je tu nombor 2. Jangan buat keras aku tu. Tu orang tak erti Bagi, mereka akan balik. Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ayo, bang, jom balik rumah mak. Jom. Abang, jom balik rumah mak. Jom. Balik rumah mak. Jom. Sampai bila Ustaz? Nanti mak dia tak ada, ayah dia tak ada, dia duduk dengan kita. Dia tak balik lah. Tak, memang sifat dia macam tu. Sifat orang perempuan macam tu. Lepas tu ibu-ibu yang main mengaji hari ni, ibu-ibu ada menantu kan? Ada menantu perempuan. Menantu perempuan kita pun panggil sama. Dia kahwin dengan anak kita, anak lelaki kita. Lepas tu dia duk kira nak ajak balik rumah mak dia. Kita jadi mak mentua jangan duk sekat pula. Jangan duk kata, kira balik rumah mak dia. Ya. Rumah kita tak mahu duk kira rumah mak dia. Jangan. Pasal memang sifat orang perempuan macam tu. Biar pia awal-awal menikah dia nak balik rumah mak. Bagi bila dulu. Bukan senang dia nak tinggal kenangan tu. Jadi kita jadi mak mentua pun kena cerdik. Main dekat kita, masa kita kahwin dulu, kita duduk balik rumah mak kita. Bila menantu perempuan kita nak balik rumah mak dia, kita jadi mak mentua, duduk sekat pula. Balik rumah mak dia, sikit rumah mak dia, sikit rumah mak dia. Ya. Kita kena faham, memang jiwa perempuan macam tu. Understand? Settle. Tamat round yang pertama. Saya kalau ada soalan ni, ada banyak ke tu, belah-belah ke, tapi tak apalah. Kita cukup lah, sikit-sikit pun boleh dah. No? InsyaAllah. Wallahu alam untuk round yang pertama, saya round kedua kita sambung lagi. Wallahu alam. Sila Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Selesai sudah round pertama insyaAllah. Dan rasa tengok muka ni Ustaz, mereka duk kelak sangat Ustaz. Duk kelak sangat, duk main berkerak. Kita tengok, duk fikir apa ni. Saya nak memperingati dah semula. Program kita bicara ilmu ni cara kenal pasangan. Bukannya program kita hari ni kursus jenazah ni. Sebab tengok semua rasa insaf je kan. Jadi cuba happy sikit. Jangan nampak kelak sangat muka ni. Kita faham. Tadi petang tadi, siang tadi kerja letih kan. Kita faham insyaAllah. Jadi kalau saya ni jenis biasa kita nak suka buat ujian fokus. Boleh tuan-tuan perempuan boleh tak? Sebab dia siang tadi letih dah. Tadi pun menjaga nasi lemak karipak duk uli langsung letih naga ni. Main duk kira duk sengguk faham banyak sangat. Dan lagi balik tanya lagi tak tahu apa benda. Okey, kita buat ujian fokus sikit. Semua ikut saya. A, B, C. Okey tu, boleh senyum tu. Sidak dia tengok pun, tengok tenung start tu pun. Macam nak makan ustaz duduk depan ni belakang. Jadi Alhamdulillah. Benar Ustaz, apa yang Ustaz kata tadi memang betul belakang lah. Betul dan sebetul-betulnya, selayaknya. Dan insyaAllah sebab tu kita nak kenal pasangan kita. Sebab kalau kita tengok statistik ataupun rekod yang direkodkan oleh Lembaga Pembangunan Wanita ni pada tahun lebih kurang 2005 sampai 2010, jumlah penceraian ni amat drastik dan juga tinggi lah. Terutamanya di antara golongan muda kita ni. Dan juga bila ditanya punca utama penceraian ni, bila ditanya kepada golongan wanita ni, ramai yang beralasan ataupun berpendapat dia bagi alasan punca penceraian ni adalah ramai suami tidak mengenali wanita sendiri, isteri itu sendiri. Dan bila ditanya lelaki ni dia bagi bila ditanya lelaki, dia kata perempuan ni tak kenal dia, tak mau kenal dia, tak peduli dia kan. Aku ni dah tua-tua ni dia buat macam kain buruk lah. Jadi tengok kita duk berkeruk, dia isap curut, duk pusing-pusing sampai rokok daun tu kira sampai isap rokok ke dia makan rokok pun tak tahu. Jadi
bila ditanya perempuan, dan kebanyakan kesnya punca penceraian ni adalah lelaki curang lah. Lelaki curang. Jadi Ustaz, saya teringat bila Ustaz sebut perempuan ni tak berterima kasih, salah satunya, ni realiti ni, kalau kita tanya ibu-ibu pun, mesti confirm, mereka akan terkedunya. Kan? Macam Ustaz kata tadi, mereka ni perempuan tak payah nak berterima kasih, kita bagi apa pun. Kan? Tuan-tuan boleh belilah BMW ke, gelang besar bakui ke. Kan? Jadi kalau tuan-tuan minta satu ke, mereka tak bagi. Satu je kita minta. Tak berterima kasih no. Jadi nantulah orang kata kan, dia benda sensitif. Minta nak kahwin satu lagi. Tu abang nampak pintu tu. Pintu tu sentiasa terbuka luas. Tak ada siapa pun terkunci. Jadi tu orang perempuan. Jadi insyaAllah sebab tu perbicaraan kita pada malam ni adalah cara mengenal pasangan kita supaya ibu-ibu, ayah-ayah balik ni nanti boleh kita amalkan satu tip ni nanti. Hasil insyaAllah, hasil daripada perbincangan kita, harapan kita pada malam ni, saya harap samalah harapan saya dengan tuan-tuan, iaitu bagaimana hari ni bila habis perbincangan kita, topik kita bicara ilmu kita pada hari ni, kita dapat menghangatkan kembali hubungan yang dingin. InsyaAllah kod sejuk-sejuk hangat teh ayam tu, insyaAllah kita boleh hangatkan kembali. Okey, walaupun boleh sejuk-sejuk teh ayam pun tak apa. Sebab tu orang tua dulu pesan, sayangkan isteri, tinggal tak berani jawab tak. Isteri, suami sini semua bagus belakang dah ni. Ustaz bagi tip patut tengok tadi. Dia pick up line semua dah Ustaz tu. Jadi kena belajar kat Ustaz. Ampun nak tambah, kena belajar. Okey, menghangatkan kembali hubungan yang dingin. Kita nak mengeratkan lagi hubungan yang intim, insyaAllah. Boleh? Hari ni itulah, anak-anak muda tak ada, dia tak apa. Kita nak bagi tips ni pun tak apa ni Ustaz lah. Ni kalau dah, yang ni lama dah otai dah, nak bagi pun malu Ustaz. Saya Ustaz. Kan? Sebab otai-otai belakang. Otai berbisa lagi semua ni. Okey, jadi insyaAllah soalan saya seterusnya Ustaz. Kita buka lah. Kita buka soalan kepada umum lah. Boleh Ustaz lah? Sebelum round kedua dulu. Okey. Kita masuk round kedua dulu. Nanti kita buka soalan. Tak tengok. Sebab duk mai tengok buat muka masalah Ustaz. Duk kan nak tanya soalan ke tak apa, kita buka ni Ustaz. Mereka kata kat masjid tak boleh tanya. Hari ni kita buka soalan insyaAllah. Okey, jadi insyaAllah round kedua dulu Ustaz. Baik. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Ilyas. Ayah-ayah yang ada di sini sikitlah saya sebut habis sikit no. Antara sifat orang perempuan yang kita kena ambil, mereka suka beletiak. Jadi orang perempuan beletiak tu normal. Jadi kita tak tahu lah no. Sama-sama ambil lah no. Mereka kalau beletiak ni biasa. Cuma kalau ada orang perempuan tak beletiak, tu ada masalah tu. Jadi balik tengoklah kalau bini kita tak beletiak langsung, mana lain macam tu. Tapi orang perempuan masih sifat dia suka beletiak. Satu. Kemudian yang kedua, sikit lagi lah tambahan tadi, yang ketujuh. Orang perempuan ni, mereka suka belanja. Mereka suka kalau belanja. Sebab tu ayah-ayah kalau boleh pergi mana-mana pun, belanja. Pergi makan, macam betul pergi makan di kedai. Masa nak bayar, tak apa-apa, duk abang bayar. Abang ada kata kita belanja. Dia syok. Nak pergi, ni abang, jom kita pergi Kuala Kangsar. Ni kenuri adik saya di Kuala Kangsar. Hari Ahad ni. Boleh, jom, tak apa. Duit minyak tu semua abang belanja. Don't worry. Dia syok sebenarnya kalau kita belanja dia semua macam tu. Kita lah pakai. Tapi itu memang sifat orang perempuan. Dia suka dibelanjai. Dia suka kalau macam kita sarah dia. Dan yang terakhir, orang perempuan ni dia suka perhatian. Saya buat satu contoh sebagai penutup sebelum nak kena pergi kat orang perempuan. Ayah-ayah perasan tak? Kita orang lelaki, kita duduk di rumah duduk di rumah nak pergi kerja. Masa nak keluar rumah, bini main kat pintu. Naik motor elok okey. Kita keluar rumah, naik kereta lah contoh, naik kereta. Baru sampai kat simpang 4 depan masjid tu. Duduk tunggu traffic light. Bini telefon. Kita angkat telefon tengok, isteri. Kita orang lelaki rasa macam mana? Bahasa mudah kita sebut, kita lalu lemah. Pasal kita lemah. Lepas tu sekali naik kereta ni, dia tanya apa? Dia tanya, ni abang terlupa beg ni. Tak apa. Sekali petang lah. Tak apa. Kita berjalan pergi, baru sampai rombok bukit tengah. Dia telefon ni. Kita lemah.
Lemah. Orang lelaki semua lemah macam tu. Tapi orang perempuan tak tu. Orang perempuan, kita kalau telefon mereka kerak, tanya mereka kerak, mereka syok. Dia patient tu. Kan? Dia keluar pergi kerja, baru 5 minit keluar. Ni ada kat mana lah ni? Baru ada kat robot Bukit Merah. Tak apa, bawa elok. Lepas tu sekali selepas 10 minit, telefon ni. Dia tengok nama kita naik tu, dia syok. Assalamualaikum bang, awak bang. Dah nak tanya sampai mana dah? Dah baru sampai Juru. Tak apa, bawa elok. Assalamualaikum. Dia syok tu, dia syok. Rupanya sementara nak sampai tempat kerja, 5 kali telefon. Dia syok ya. Yang ni mungkin kita orang lelaki tak perasan. Tak tahulah mungkin kita tak perasan. Lepas tu apa salahnya ayah lepas ni? Kita ada WhatsApp. Ni, lah kan ada WhatsApp. Apa salahnya? Hari-hari mesej. Kalau tak ada apa-apa, mesej bini. Mesej, biar. Kita duduk tempat kerja. Hantar. Dia buat apa tu? Padahal ayat tu, kita copy paste minggu lepas. Tak apa. Dia syok. Sebab dia suka diberi perhatian. Dia suka kalau kita ambil berat pasal dia. Itu sifat orang perempuan. Boleh no? Mudah-mudahan kita ambil sikit. Saya minta maaf nah. Saya tak kata ni untuk ayah-ayah nah. Saya kata ni untuk diri sendiri. Malam ni duk beletiak ni semua untuk diri sendiri ya. Jadi ayah-ayah jangan berasa kan. Saya duk nasihat diri sendiri ni. Lepas ni balik nak kena WhatsApp. Lepas ni balik nak kena tahan kalau dia beletiak. Lepas ni kalau kata dia tak terima kasih, kena tak apa. Kena ambil macam tu. Kena berfikir positif macam tu. Kalau kita nak makan hati, jenuh makan hati ya. Kita makan hati, mereka teruk. Kita berasa hati, mereka teruk. Pasal redha mereka berada pada kita. Syurga mereka ada kat kita. Jadi kita jangan duk berasa kan. Boleh faham bawah tu no? Selesai. Ibu-ibu yang ada di sini. Jam pukul apa dah? Saya duk cakap tak tengok jam langsung. 10.30 dah tu dia. Bini duk tunggu di rumah. Kena orang tiap Baik. Untuk ibu-ibu yang ada di sini sikit lah. Orang lelaki ni tak banyak. Mereka tak cerewet kan. Orang lelaki ni. Cuma ada beberapa benda ibu-ibu kena ambil perhatian sikit lah. Sikit lah. Nombor 1. Orang lelaki-lelaki ni untuk maklumat ibu-ibu sekalian. Ni nombor 1 ni. Hak ni tak nombor 1 sekali. Orang lelaki-lelaki pantang arahan mereka dilanggari. Ingat elok ni. Orang lelaki ni mereka adalah makhluk yang cukup pantang. Kalau dia bagi arahan kita duk belah langgar. Dia cukup pantang. Dia cukup tak mau. Sebab tu kita yang jadi isteri, suami suruh buat apa, buat ya. Buat sudah. Suami kata, "Pah, hang ni pukul 6.30. Hang duk menyimbang. Pah, bawa pukul pelan bawah-bawah tu. Hang balik lah. 6.30 balik lah. Maghrib-maghrib tu. Ni duk menyimbang. Gelap pun duk menyimbang. Bukan nampak batang hidung orang dah. Duk menyimbang ni. Contohlah. Dia suruh balik 6.30. 6.30 balik. Balik. Tak payah duk jawab. Tak payah duk kata, "Oh, saya sembang saat tak boleh. Sembang sikit tak boleh." Yang dia tu daripada pagi sampai ke tengah hari duk menyembang kedai kopi, tak apa pula. Tak payah duk jawab. Kok sudah. Faham ke saya duk kata tu? Sungguh. Jangan. Mereka pantang lah. Pantang sungguh. Pantang tok nenek lah. Tu bahasa orang tua-tua. Pantang tok nenek ni apa? Kalau arahan mereka dilanggari. Dia habang kat kita. Pah, hang kalau buat gulai, kan? Hang tak usah duk tomih bawang-bawang, tak usah duk tomih apa. Hang ambil ayam, hang rebus ayam tu sampai mendidih, hang tuang serbuk kari dalam tu 1 uncang, lepas tu bubuh timun 3 biji. Gula garam apa usah duk buh. Santan pun usah duk buh. Padahal kalau bagi kita tu tak boleh makan kedarah sikit pun dia. Tapi dah dia suruh buat sudah. Dia nak makan, buat sudah. Tak usah duk kata, makan apa macam tu. Orang tak pernah duk buat ni. Gulai sampai santan tak ada apa tak ada. Dia mau macam tu, buat sudah. Boleh faham tak? Rupanya mereka orang lelaki memang passion tu. Lagi kita lawan, lagi dia duk merangkap. Tak usah lawan, ikut sudah. Dia kata, raya tahun ni balik rumah mak abang. Raya haji tahun ni, rumah mak abang. Raya haji tahun depan pun, rumah mak abang. Raya puasa tahun depan pun, semua rumah mak dia. Dah Ustaz, boleh bagi cadangan? Boleh lah, bagilah pandangan. Rumah mak saya bila? Tak usah duk balik rumah mak hang. Oh dia jenis suami diktator. Nak lawan, tak boleh saya minta maaf, bukan semua lelaki sama kan. Ada lelaki yang boleh senang bincang. Ada lelaki yang tak boleh bincang. Dia bagi roti canai tu. Ada. Jadi kalau suami kita jenis bagi roti canai manjang, ikut sudah, biar pergi ke dia. Boleh?
Nampak tak setuju, nampak kaya. Sungguh, ikut lah. Lepas tu, banyak orang lelaki dia pantang, arahan dia dilanggari. Sebab tu kalau orang lelaki buat balik borang, dia kata sign dia. Hak tu melawak lah. Nah, jangan ambil hati ingat. Melawak, malam-malam. Nah, dah maknanya lepas ni kalau dia suruh buat apa, buat sudah. Tak suruh bantah tak, buat sudah. Banyak orang lelaki dia pantang. No? Satu. Yang kedua. No? Nombor dua. Minta maaf, bahasa ni mungkin kasar sikit nah untuk kita orang lelaki nah. I agree. Saya bersetuju. Orang lelaki ni banyak kebodohan dia. Ibu bersetuju tak? Orang lelaki ni banyak bodoh dia. Pasal tak? Tak apa nak setuju orang buat ya. Betul tak? Betul kan? Ayah setuju tak? Orang lelaki ni banyak kebodohan dia. Kan? Dah sungguh. Sama ya orang lelaki. Sama lelaki perempuan sama. Tapi orang lelaki ni banyak ada kebodohan dia. Tapi walaupun orang lelaki ni, dia tak apa cerdik. Tapi dia pantang tok nenek kalau kita kata dia salah. Dia cukup tak mau kalau kata dia salah. Contoh macam ni lah. Saya minta izin berdiri sana. Ni. Kita abang ada. Abang jangan duk paku sini abang oi. Sini ni tiang konkrit abang oi. Keras. Abang kalau nak paku tengah ni. Kita habak terang ada ni. Ni kat sini konkrit abang oi, besi nampak tiang, bentuk tiang pun ada. Kan? Tapi kan orang lelaki jenis tak mau ikut cakap kita tu. Tak kira tak apa abang tahu lah nak buat. Tengok dia pergi paku itu. Dekat tempat konkrit tu. Pang. Dia katuk-katuk, relai tempat tu. Simen konkrit tu pecah. Simen pecah. Ibu-ibu kalau tengok suami macam tu, lepas ni jangan marah suami, jangan kata kat dia. Kalau boleh cuma abang ada macam ni. Abang paku sini bang. Abang tengok keras tu. Abang paku sini. Ni hak rebeh ni, hak cemeh ni, abang tampung gelok balik. Rupanya dia mau dekat tu ya. Kan? Jangan duk pergi kata kat dia macam ni. Itulah orang dah kata dah, pekak badak, tak reti bahasa. Orang duk kata keras. Duk pergi bagi pecah tengok berlingkup habis. Malu kat orang apa. Rupanya dia pantang tok nenek tu. Jangan. Lepas ni dia buat salah apa? Biar-biar. Lepas tu habang. Hak betulnya macam mana? Cukup. Rupanya special orang lelaki macam tu. Ibu-ibu yang mana ada anak perempuan kahwin. Sama tak? Ibu-ibu ada anak perempuan kita kahwin. Habang kat anak perempuan kita tu benda yang sama. Abang ada. Hang bila menikah, laki hang kata apa, hang ikut sudah. Kalau anak perempuan kita jawab, mak oi, orang lelaki kalau bagi muka kan, depa dia melampau mak oi. Abang ada. Hang ikut sudah lelaki hang. Faham ke? Tuh. Yang ketiga. Yang ni saya dah sebut dah tadi. Mereka sukar memaafkan. 3. Yang keempat. Orang lelaki sikit-sikit sudah. Orang lelaki ni tak banyak kan? Senang lah. Orang lelaki ni mudah. Nombor 4. Yang ni kita ambil sikit lah. Ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu kalau suami balik kerja. Kan orang lelaki bila balik kerja badan dia berbau. Rasa tak? Berbau Bau ketiak. Bau peluh. Cuma point saya nak sebut. Orang perempuan ni, dia kalau kita balik kerja, bau badan kita ni busuk. Dia tak apa kisah sangat bau badan tu. Dia tak apa kisah sangat pun. Melainkan kalau bau tengik sangat lah. Kalau masuk dalam rumah, buka-buka tu, dia bangla pun tak bau macam ni. Kalau hak tu bini suruh mandi lah. Hak tu biasalah. Tapi kalau bau badan sikit-sikit tu, dia tak kisah sangat. Betul tak ibu-ibu sekalian? Betul kan? Ngaku lah. Betul tak? Betul kan? Dia tak apa kisah sangat. Tapi ibu-ibu jaga nah. Orang lelaki tak nah. Orang lelaki, mereka cukup ambil kisah dengan bau. Mereka cukup sensitif dengan bau. Sebab tu saya kalau boleh minta tolong kat ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu kalau tahu suami nak balik, kalau boleh ambil lah minyak wangi ke apakah bubuh. Bubuh minyak wangi. Dah sungguh, jangan dia buat perangai kita lagi. Dia tak kenal. Dengar bunyi motor dia balik, ataupun dengar bunyi kunci pintu. Orang tua ni balik lah. Ambil lah minyak wangi kasturi yang orang bagi balik Mekah apa tu. Ambil, calit biar sikit-sikit. Bagi wangi, bagi hilang bau busuk. Mereka cukup tak kenan bau. Sebab tu ibu-ibu kalau perasan tengok, ada setengah orang lelaki, kadang-kadang dia duk merengkam buah tu lah. Balik di rumah tengok bini tak bersiap. Balik di rumah tengok bini selekeh. Balik di rumah tengok bini busuk. Tapi bini kalau nak keluar makan kenduri, segak. Bini kalau nak keluar pergi berjalan, cantik. Bini kalau keluar pergi kerja, wangi. Mereka berasa.
Tapi orang perempuan, minta maaf, orang perempuan ni okey. Tapi orang perempuan ni dia tak reti tajuk ni. Tu yang geram. Dah, dia tak reti. Dia nak keluar pergi tempat kerja, segak. Dia nak keluar berjalan, segak. Tapi dekat suami dia, dia buat alai-balai gitu ya. Baju kelawar pun, hak benang pun beretang. Benang. Geram tu ya. Minta maaf nah, saya tak pernah main rumah siapa di sini nah. Saya buat contoh ya. Jangan marah lah. Saya tak pernah tengok siapa pun. Saya buat contoh ya. Tak, jagalah, kena jaga sekalian. Benda-benda macam tu kena jaga. Sampai bila tu saya kata tadi, bila ajaran Nabi hilang, bala turunlah rumah tangga kita. Bila tak mau ikut ajaran, bala turun. Sedangkan kan orang perempuan kena berhias depan siapa? Berhias depan suami. Tapi lah ni tak ada. Balik-balik tengok rambut tu dia. Ikatlah bagi elok, segak. Pilah kedai buat teknik rebonding. Tak apa, tak ada masalah. Untuk suami, tak apa, buat ya. Rambut kita jenis kerinting teruk tu. Pi bagi rinting apa, jadi buat bagi nampak apa? Lembut. Duduk depan suami, dia balik-balik kerja buat. Malam tu cancel kedai tom yam. Tak point nak sebut lah. Bukan kita buat dengan orang yang haram. Kita buat dengan orang yang halal dengan kita. Tak salah. Tak, sungguh nampak remeh benda tu, nampak remeh. Tapi benda ni lah antara sebab-sebab yang menyebabkan rumah tangga hari ni pecah. Benda basic ya. Ayah, ibu-ibu jangan main mengaji hari ni. Lari tajuk sikit boleh? Sikit ya. Sajalah round kedua, saya kira round 3 soalan, lepas tu kita tutup. No, mengaji apa lama-lama sekali. Kalau nak mengaji lebih, pergi di rumah saya, bawa ayam golek. Hak tu kita bagi kursus panjang sikit. Saya saja kongsi sikit lah. Baru ni dah rakaman buat amalan ni. No? Baru ni saya duk mengajak berkaitan. Ni bulan ni kira duk mengajak poin ni ya sebenarnya. Sajalah kongsi dengan masyarakat. Dalam Islam, dalam agama kita Islam ni, ada beberapa manusia yang Allah Ta'ala bagi mulut dia masin. Mulut dia bisa. Minta maaf. Mulutnya bisa. Sebab tu malam ni saya akan kongsi sikit manusia-manusia yang mulut dia bisa. Dan minta tolong, siapa yang termasuk dalam kumpulan ni, nak minta tolong. Mulut jaga sungguh-sungguh. Jangan cakap terjai-terjai, jangan cakap ikut suka. Mulut jaga sungguh, pasal mulut dia tu bisa. Boleh no? Saya sebut ringkas-ringkas ya. Nombor 1, manusia yang mulutnya bisa, siap balik sana dulu no. Nombor 1, mulut bisa, ibu pada anak-anak. Cukup bisa. Cukup bisa. Sebab itu mana-mana mak, dia jadi mak. Perempuan ni bila beranak, jadi mak lah. Mana-mana perempuan bila dia jadi mak, dia duk suka dalam rumah ni, dia suka cakap terjai-terjai. Dia cakap ikut suka. Hampa ni bodoh, minta maaf bahasa no. Malas. Hidup menyusah orang lah. Tidur sampai pagi nak jadi apa tak tahu, tak guna. Rupanya mak kalau mulut capui macam ni, bisa tu kena kat anak. Kena semua, memang kena ya. Anak dia jadi makin malas, makin tak reti, makin balok, makin hampa ni mangkang ni, mangkak. Tak semua. Mak tu jaga sikit, jangan capui kan. Bisa mulut mak tu. Tak sungguh. Minta maaf nak ibu-ibu okey. Ibu-ibu tak cakap pelik-pelik. Tapi jangan cakap nak minta tolong. Jangan cakap. Pasal bisa tu. Bisa semua. Ayah-ayah perasan tak? Cucu kita duk, siapa yang ada cucu lah. Cucu duk ragai, pagak, duk koyak, kertas. Kadang anak perempuan kita, ayah tengok ayah. Mak tengok ayah. Mak tengok mak. Cucu mak ni. Buah tu ya. Buah dia kata. Padahal orang dulu-dulu ni, kalau kata kat anak, marah kat anak, kan dia lapik dia. Dia lapik. Geram macam apa? Betul orang gula budak ni. Betul orang gula budak ni. Orang dulu reti. Orang lah jadi mana tu. Geram tu ya. Tak, jaga tu. Kena jaga tu. Bisa. Kalau tak bisa, cakap je lah. Kalau tak ada apa-apa, cakap je lah. Tapi dia bisa. Cukup bisa. Lepas tu lepas ni jaga sikit mulut. Cakap elok-elok sudah. InsyaAllah. Mana nak tahu. Kita duk cakap elok-elok dalam rumah tangga. Contoh macam ni lah. Anak kita semayang subuh. Subuh tak semayang pagi tadi. Pukul 9 pagi baru gerak. Masa gerak tu try katanya. Hei, orang alim. Bangun, orang alim. Bangun semayang subuh. Dia kata, mak duk perli cek orang alim lah. Biar. Boleh jadi. Hari kita panggil tu dia tak alim. Hari kita panggil tu. Tapi mana nak tahu. Satu hari nanti dia alim. Pasal bisa mulut. Tak usah
Boleh jadi dia tak ada lah alim duk mengajar di masjid-masjid, mengajar di kuliah, mengajar. Dia tak alim untuk mengajar. Paling tidak dia alim untuk diri dia sendiri. Dia reti untuk habuan diri dia sendiri. Jadi ya. Bisa tu. Mulut tu bisa. Sebab tu guna bagi elok bisa tu. Ayah-ayah yang ada di sini. Kalau di rumah kita bini jenis cakap terjai-terjai ke tu. Kalau boleh waktu dia tengah cakap tu tampak sikit mulut. Berani tak? Jangan tampak pipi tu, tak boleh. Tampak pipi tak boleh. Mudaratkan wajah dia tak boleh. Jangan tampak pang tu, tak boleh. Tampak mulut. Dan mulut tu janganlah tampak sampai patah gigi-gigi beh dah. Maksud dia tampak manja, buat macam ni Tengok dia duduk cakap je, pergi dekat mulut dia buat tu. Lepas tu kata sikit. Mulut hang jaga sikit tu. Mulut hang bisa. InsyaAllah, dia ingat lama. Dia ingat lama. Dia bukan ingat kita cakap tu, tapi dia ingat perbuatan kita tampak mulut tu. Boleh nak? Tak? Boleh ke no? Tak, kena jaga sungguh, minta tolong. Sebab bisa tu duk ada. Ni semua ada bisa ni. Bisa, semua ada. Tak, guna bagi elok lah. Bisa tu gunakan bagi elok. Siapa tak nak anak jadi baik? Kita semua nak anak jadi baik. Allah Ta'ala bagi bisa tu ada di mulut. Gunakan bisa tu. Kita cakap makbul. Kita cakap mujarab. Kita cakap tu mustajab. Gunalah benda yang Tuhan dah bagi tu. Macam tu. Boleh no? Yang kedua. Manusia yang mulut dia bisa. Nombor dua. Yang ni kita pula lah. Suami pada isteri. Bisa. Orang lelaki-lelaki. Dia marah bini. Tak ada lelaki yang tak marah bini. Dia Ustaz. No? Marah agak no? Wah, nampak. Marah manja. Wah. Kemai jawapan. Semua orang lelaki marah bini. Sama saya pun semacam lah. Marah bini. Cuma ada orang lelaki-lelaki. Dia marah depan-depan. Ada orang lelaki marah belakang. Tapi majoritinya marah belakang. Kita suruh bini bersiap. Pukul 2 sekali bersiap. Nak pergi makan kenduri. Pukul 2 kita suruh. Pukul 3 tak siap-siap lagi. Lah kali kita duk kata apa? Amboi lengai tu dia ni. Mak ngok sungguh lah. Rupanya lengai mak ngok tu bisa untuk isteri. Bisa. Tambah kita duk kata pula. Amboi dia ni pekak badak tu ya. Dia ni memang lembat tu ya. Dia ni minta maaf bahasa orang. Bodoh tu ya. Bisa tu. Tapi tu nak buat macam mana? Geram saya. Memang tak reti semua. Macam mana geram pun. Minta maaf no. Ibu-ibu. Macam mana orang perempuan. Ibu-ibu kalau geram kat anak. Cakap kena lapik. Betul? Macam tu juga kita suami. Geram kat bini pun kena lapik ya. Geram kat bini. Dia ni betuah lah. Awak yang pandai sangat. Padahal bukan pandai pun. Bodoh. Awak yang pandai sangat macam ni. Awak yang bijak sangat buat macam ni. Kita pun nak kena lapik ya. Pasal mulut kita bisa. Understand? Dua. Yang ketiga mulut bisa. Yang ni ringkas-ringkas lah. Guru pada anak murid bisa. Sebab tu siapa jadi guru, jangan duk cakap terjai-terjai kat anak murid. Jangan. Hang ni bodoh, menyusah mak bapak. Hang ni habis beras ya. Hang ni perosak masyarakat. Hang ni hidup mati tak guna. Oh jangan. Yang mana jadi guru, jaga mulut sikit. Mulut bisa. 3. Yang keempat, mulut bisa, orang alim. Orang alim mulut bisa. Ayah-ayah, ibu-ibu pernah dengar tak dalam Malaysia ni? Saya buat satu contoh ya. Pernah dengar dalam Malaysia ni? Ada satu orang alim pernah kata dekat satu manusia, dia kata macam ni. Dia kata, mudah-mudahan orang ni umur dia panjang, dia boleh tengok balik segala kesilapan yang dia pernah buat. Pernah dengar ada ayat tu? Pernah dengar kan? Saya kenal tak siapa orang yang kena kata tu? Panjang tak umur dia? Panjang sungguh tu. Panjang. Bukan biasa-biasa tu. Kan? Kenal tak siapa orang alim yang sebut nama siang doa tu? Kenal. Saya tak mau, minta maaf lah. Saya tak mau bercara bab orang tu. Tak mau bercara bab umur panjang tu. Tapi kita nak bercara. Ni antara bisa mulut orang alim. Lepas tu kena hati-hati sikit dengan mulut orang alim. Hati-hati. Ayah-ayah, ibu-ibu yang main mengaji, ikutlah di Bandar Perda ni. Kan ada tuk-tuk guru orang alim duk main mengajar sini kan. Siapa yang ada rezeki duduk dengan orang alim ni, kalau boleh jumpa mereka, minta suruh mereka doa. Minta ke mereka doa. Ibu-ibu jumpa, ikutlah ada jiran kita dalam sini.
alim, dia duk mengajar, dia apa ustaz ke apa ke. Jumpa dia apa? Kalau jumpa tengah jalan, ustaz, doa kami sekeluarga berkat ustaz noh. Doa kami sekeluarga bahagia dunia akhirat noh. Doa anak-anak saya ni jadi baik ustaz noh. Minta ah. Walaupun dia tak ada lah doa angkat tangan je tu, perang-perang tak ada lah. Paling tidak dia sebut insya-Allah, mudah-mudahan keluarga puan jadi elok. Mudah-mudahan keluarga abang Haji elok. Tu doa lah tu. Minta doa pasal mulut depa mesin. Mulut depa cukup besar. Understand? Boleh dapat cakap tu noh. Sebab tu mulut jaga sikit lah. Pakat-pakat jagalah sama-sama. Sebab bisa tu duk ada. Sebab tu saya ulang sekali lagi. Ibu-ibu yang ada di sini, suami. Ibu-ibu kena ingat. Mereka arahan mereka ikutlah. Jangan salahkan mereka. Lagi Ustaz. Mereka suka berwangi-wangi buat. Mereka suka marah. Yang terakhir, mereka suka diterima kasih. Sebab tu ibu-ibu kalau boleh duduk di rumah. Suami bagi duit. Ni. Apa? Nak beli ikan lah. Beli ikan bang. Nak 50. Ringankan mulut, ucap makasih bang, makasih bang, makasih bang. Rajin bagi ringan mulut, ucap terima kasih. Bagi biasa sebut, duduk biar kan. Apa nama, minta maaf noh, abang ambil senduk tu Ustaz. Dia pun gede ambil senduk nak cedok nasi, dia bagi kat kita. Makasih. Sebut terima kasih. Dia syok kita terima kasih dah. Understand? Nampak macam marah, nampak gaya. Kan? Boleh kan? Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah SWT sekalian. Saya saja bawa tajuk-tajuk macam ni bukan apa. Kita nak minta, sama-samalah kita pakat-pakat perbetul. Tak ada manusia atas muka bumi ni yang tak ada buat silap. Satu. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad. Amboi, ayat ni selalu saya sebut. Amboi, lupa sungguh. Matan Arab dia lupa. Bahasa Melayu ingatlah. Bahasa Melayu sebut, tidak ada manusia yang dilahirkan terus jadi alim. Tak ada. Jadi malam ni, tak ada manusia beranak-beranak terus alim. Tak ada. Jadi semua manusia kita belajar daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak reti pada reti. Malam ni kita kongsi sama-sama. Saya bukan main mengajar ni, kita kongsi. Malam ni kita kongsi sikit tajuk cara mengenal pasangan. Ayah-ayah lepas ni kita praktiklah apa yang kita mengaji. Buatlah sikit-sikit di rumah. Takat mana yang boleh. Ibu-ibu yang ada di sini, buatlah apa yang kita dengar malam ni. Buatlah sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan berkat, rahmat, kebaikan, sakinah, ketenangan dalam rumah kita semua. Jadilah, kita bukan maubah, kita mau yang tu ya. Boleh kan? InsyaAllah no? Mudah-mudahan. Dan sebagai penutup, satu pesanan. Habis tajuk ni habis. Tak lagi nak tanya Ustaz Ilyas. Tak apa. Sebagai penutup, ibu-ibu yang mana di sini, banyak duduk di sini kah? Duduk flat Boleh lah minta tolong satu benda. Kita nak jaga anak, kita nak besarkan anak dalam rumah. Kalau boleh, tolong pastikan rumah kita bersih. Jangan ngotok dalam rumah. Minta tolong sungguh-sungguh. Rumah bagi bersih. Kalau boleh, sebab tu orang tua-tua dulu ajar kita hari-hari sapu rumah. Hari-hari sapu. Jangan bagi ada tik cicak, jangan bagi ada kotok. Hari-hari rumah bagi bersih. Jangan rumah macam tongkang pecah. Jangan berjalan. Nak bela anak, rumah tongkang pecah, rumah kotor, rumah tak terurus. Nak bela anak jadi elok, payah. Kan rumah kotor, setan suka. Bila setan suka, dia duduk sekali dengan kita, dia tak mau keluar. Jadi rumah bagi bersih. Rumah hari-hari cuci. Dalam bilik ayak bagi bersih. Jangan tu dia nak suruh kaki pun tak boleh. Jangan hidup ngotok, jangan. Bagi bersih. Ni ada live pula sebut dia. Rumah bagi bersih. Rumah kecil besar nombor 2, tapi bagi bersih. Jangan ngotok. Boleh no? InsyaAllah, mudah-mudahan sama-sama boleh ambil sikit faedah dan manfaat. Jadi cukup sekadar itu. Ada soalan lagi, kalau saya mampu jawab, saya jawablah. Kalau tak mampu, kita minta ayah-ayah yang berpengalaman boleh bantu insyaAllah. Wallahu'alam. Okay, baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita buka soalan, insyaAllah kita lancar dulu. Okey, kutipan tabung derma kilat kita insyaAllah. Okey, bagi petugas-petugas, sila bergerak ke celah-celah ibu-ibu dan ayah-ayah ni insyaAllah. Kalau boleh tak ada sikit, bagi banyak tak apa.
Hari ni barakah insyaAllah kita sama-sama sumbang untuk kita punya perjalanan program hari ni dan juga kepada inilah kita punya kelancaran program pada hari ni insyaAllah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, apa malam ni ada sahabat kita datang untuk kutip sumbangan. Sumbangan ni insya-Allah kalau bagi malam ni banyak, kita akan cuba buat program-program seumpama ni di tempat-tempat lain pula. Jadilah kita kongsi pula dengan anak-anak muda di tempat lain. Mana nak tahu kok mereka dapat manfaat juga. Pasal kalau rumah tangga tak elok, negara jadi tak elok. Memang tak elok. Jadi kita nak perkemas balik rumah tangga masing-masing. Takat mana yang boleh lah, insya-Allah. No, jadi pakat-pakat sumbang lah. Takat mana yang boleh, pakat-pakat bagilah. Wallahualam. Okey, sementara kita menunggu sahabat-sahabat yang ada soalan dan juga kutipan, teruskan kutipan ni. Tu yang duduk tebing-tebing parik tu pun pergi juga kutip. Okey, insyaAllah. Dan insyaAllah begitulah huraian secara lebar panjang daripada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Yang kita ialah yang peliknya sebab kita ni daripada seperti mana pembuka bicara Ustaz sebut tadi, daripada berlainan planet. Perempuan, Ustaz Zahidul kata, di antara manusia yang paling pelik lah. Sebab mulut dia bekerja laju daripada otak lah. Mulut dia memang macam tu. Jadi kita tak dapat nak kawal lah mulut dia kan. Jadi sabar je lah kan. Sebab lah ni pun, di buayan pun kita tak hayun dah. Dia dengan la ilaha. Adakah rumah macam tu? Dia tak dan, dia nak masak, dia nak hayun, dia nak basuh baju lagi, nak jaga anak lagi. Lah ni pakai duit yang hayun macam tu je. Let's go baby. Dia tak pakai lah la ilaha illallah ni. Dia trending je macam tu lah. Jadi biasalah. Sebab tu mulut dia ni bahaya lah. Diceritakan ada seorang sahabat ni tak tahan dengar dengan mulut suami lelaki dia, dengan mulut isteri dia, lempak pergi dalam telaga buruk. Duduk lama, duduk dengar popek lagi, sengap begitu. Tiba-tiba naik sekok lembaga. Dia kata lah, aku lempak tadi, isteri aku bukan lempak hang. Dia kata patutlah hampir lempak isteri hang, dia duduk popek di bawah, aku tak tahan. Dan aku ni betapa 800 ton di bawah ni tak naik. Dan kerana lembaga sekok ni tahu perempuan ni tadi, lembaga ni naik terus. Puakanya mulut ni. Lebih puaka daripada telaga ni tadi. Melawak je tuan-tuan, insyaAllah. Jadi hari ni dua kesimpulan yang saya boleh buat. Pertamanya, bila kita kenali pasangan kita, insyaAllah makam, kita panggil makam sana, makam kebahagiaan tu kita akan capai. Kita akan capai dengan cara dia. Hari ni saya bagi tips sikit lah, clue sikit. Kita pun kena belajar kat Ustaz ni. Sebab carburetor 2 kan. Carburetor 2 ni dia pening sikit. Sebab tu di dalam buku seorang ulama saya baca dulu, dalam buku ni lah, bimbingan poligami, dia kata orang yang poligami ni, lelaki poligami ni derita siang malam. Masya Allah. Ada berani nak cuba ke? InsyaAllah boleh dapat tip dulu. Okey, dan tu ni dia punya pesanan lah. Tapi memang betul, boleh botak kepala ayat. Jadi tip dia hari ni, macam mana kita nak meraihkan perbezaan ni untuk kita saling lengkap melengkapi. Dalam tagline kita yang saya guna biasanya, dalam ilmu psikologi yang saya belajar ni, kita berbeza untuk saling melengkapi. Jadi hari ni kita berbeza. Dan saya nak tanya soalan cepu mah. Kalau siapa boleh jawab hari ni, kita bagi RM100. Cik. Boleh tak? Ni nak bagi hadiah. Soalan dia bunyi begini. Hari ni mai mengaji pun boleh, duit pun boleh dapat. Duit ada dalam poket lah, jangan takut. Okey, tak main kecoh. Sikap kita sekarang ni, faham tak? Sikap kita sekarang ni, atau orang kampung saya panggil, orang kampung Pematang Batu panggil personality. Orang kampung Pematang Batu panggil personality lah. Orang Bandar Perda panggil sikap kita sekarang ni berpunca daripada apa? Ada siapa boleh jawab tak? Sikap kita sekarang ni berpunca daripada apa? Yang kita tengok, saya dengan ustaz lain, cara ustaz cakap lain, cara saya cakap lain, cara isteri kita lain, cara suami lain, anak-anak lain, abang dia lain, adik dia lain.
Disebabkan apa? Kuat sikit. Disebabkan apa? Persekitaran, environment. Okey. Dah abang jawapan teruslah. Ini apa yang saya belajar daripada ilmu psikologi dan juga ambilan dari kitab Rasail Al-Ghazali, Imam Ghazali. Kitab Rasail Al-Ghazali ni, Imam Ghazali bincang dalam kitab Rasail ni khas hanya tajuk dia, tajuk berkenaan dengan hukum alam. Hukum akam ni tak bincang dah. Okey, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Sirrus Salikin dan sebagainya dibincang tentang hukum alam. Tetapi di dalam kitab Rasail Al-Ghazali ni diceritakan tentang hukum alam. Yang hebatnya Imam Ghazali cerita, kalau nak turun ke laut, pukul berapa sesuai nak tangkap ikan. Kalau kita nak tanam pokok, pukul berapa nak siram. Kalau nak buat rumah, menghadap ke mana. Kitab ni pun berat. Saya baca pun pening, berbina biji mata Ustaz. Sebab dia, Imam Ghazali dah nasihat siap-siap di dalam dia punya kandungan tu. Kalau nak baca kitab ni, kena baca dulu kitab Ihya Ulumuddin, kena khatam dulu. Tapi hari ni saya cerita ni sebagai ringkasan. Imam Ghazali sebut di dalam kitab dia ni, sikap kita sekarang ni adalah berpunca daripada bagaimana otak kita bekerja. Dahsyat. Seorang ulama ataupun karya Islam, Hujjatul Islam, boleh cerita berkenaan dengan otak manusia, dengan personality ataupun sikap kita sekarang. Yang tu yang membezakan kita. Sebab tu kita tak boleh nak marah. Sebab apa? Dan macam Ustaz kata tadi, kita nak paksa isteri kita ataupun suami kita ikut cara kita, anak-anak ikut cara kita ni, tak boleh. Yang tu kena faham keluar mula dah. Dan juga nanti dalam banyak-banyak ilmu ni psikologi, dia ada 16 bidang yang saya belajar ni. Ilmu kitab yang paling tebal adalah kitab dipanggil couple. Kitab couple paling tebal, pasangan rumah tangga dia. Dia cerita daripada awal perkenalan sampai kusur. Kusur ni orang Indon kata di atas katil, macam mana hubungan kelamin nak buat. Dahsyatnya Islam ajak, Rasulullah ajak. Sampai selengkap tu, hari apa nak berjimat, jam berapa sesuai. Sampai dahsyat macam tu lah. Alhamdulillah. Dan khatam. Sebab tu macam-macam lagi perasaan yang timbul. Dia isteri ni ada yang Ustaz sebut tadi. Isteri ni ada yang jenis pelupa. Ataupun dia suka buat kerja lalas minit. Kalau kita bincang daripada sudut darah, tetapi darah ni dibincang oleh dunia kedoktoran ni, dia punya rangsangan, nak sebut lagi, dia punya bahasa tu rangsangan, maksud dia, tindak balas kepada sikap kita ni, dia hanya sementara. Dia 5 minit ke 15 minit. Jadi kalau suami ataupun isteri yang rajin menyesai dalam keputusan dia, dia kena beringat dalam 5 ke 15 minit ni dia tak boleh buat keputusan terburu-buru. Dia kena stop sekejap. Sebab apa? Dia punya personality dengan darah ni tak match. Siapa di sini darah O? Angkat tangan sikit. Cuba angkat ni. Angkat tangan darah O. Okey, ramai Malaysia ni darah O tapi dia tak mau mengaku. Darah AB? Boleh Ustaz no? Tajah sikit-sikit ni. Darah AB? Darah A? Oh, darah A paling tak banyak. Seorang lah duduk atas tu. Darah B? Okey, darah B. Yang penting, kita angkat tangan kita, letak dekat sini. Okey, semua angkat tangan, letak dekat sini. Okey, nadi masih berjalan kan? Darah ada lagi tu, insyaAllah. Masih hidup. Lawak ya tu. Okey. Ustaz buat dah, Allah. Silap. Tak, yang penting ada darah. Jadi diceritakan darah O ni memang dia panah baran. Panah baran. Panah baran tak ingat. Kalau kata sama-sama darah O apa jadi Ustaz? Jadi gunung berapi. Dia punya unsur alam, darah O ni api. Panjang cerita lah. Jadi insyaAllah saya buka sikit je supaya kita kenali kita punya sikap kita, karakter kita, supaya kita kenal pasangan kita. Sebab apa? Sebab kita tahu bila mana perbezaan ni bukannya untuk berbalah, bukannya untuk bergaduh, bukannya untuk nak bertengkar, bukannya nak saling cari kelemahan dan kesalahan, tapi untuk kita meraih
perbezaan. InsyaAllah. Okey, ada soalan? Bancuk mana Bancuk? Amboi, tadi dia karang skrip dah tu tadi. Bancuk, soalan. Okey, pada muslimat ada soalan? Yang terbuku di hati, yang tersurat. Ni boleh insyaAllah. Yang terbuku di minda ke tersirat di hati nak main ni. Okey. Ada mic. Okey, soalan. Tanya soalan dengan panjang lah Ustaz. Isteri masak sekencok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk memenuhi permintaan ada soalan, jadi saya ambil kesempatan untuk tanya sikit lah. Okey, kita sedia maklum bahawa kaum lelaki ini adalah pemimpin bagi sebuah keluarga. Dan kita dah kenal bahawa sifat-sifat lelaki ini macam-macam lah. Dia bagi kelemahan dia macam ego. Ustaz kata tadi pandai habaran. Kalau buat salah pun dia tak mengaku kata salah. Macam-macam lagi lah. Benda-benda yang orang kata memang dahsyat lah bagi lelaki ni. Yang buat macam-macam awak pun memang dia betul semua lah. Jadi saya minta nasihat daripada Ustaz, bagaimana untuk kita merendahkan balik orang kata dia punya sifat ego, sifat pandai habaran dan sebagainya ni. Wallahualam. Baik, terima kasih atas soalan. Saya nak menjawab soalan yang diberikan tadi, tapi saya tak tujukan kepada siapa yang hadir malam ni ataupun pada yang mendengar dalam live. Jawapan ni saya ambil untuk diri sendiri sahaja. Saya pun ada isteri, saya pun perlu buat perkara yang sama. Tak kira lah laki-laki ataupun perempuan, kalau boleh bagi ada dua sifat ni dalam diri. Saya pun ambil juga sifat ni. Kita sama-sama ambil lah dua sifat ni. Yang pertama, ni semua pengalaman belaka saja kongsi je lah. Nombor satu, kalau boleh, biarlah kita suami ataupun isteri ada sifat pemaaf. Itu nombor satu. Apa pun maaf. Apa pun belajar. Belajar memaafkan. Ibu-ibu ada anak buat lebih kurang kat kita. Belajar maaf. Belajar maaf. Walaupun hati geram, memang geram, tapi maaf. Sebab kalau kita tak maaf, anak teruk. Kita perasa hati, anak teruk. Kita kecil hati, anak teruk. Boleh faham tak? Maaf. Ayah-ayah yang ada di sini, kita kalau berasa hati, bini teruk. Kita kalau kecil hati, tersinggung ke apakah, hati kita duk geram, merengkam ke apa, isteri kita teruk. Jadi, nombor satu, maaf. Jadi, apa pun maaf. Nombor dua, sabar. Maaf, sabar. Ya Ustaz, kami nak sabar sampai bila Ustaz? Sampai mati. Sampai mati. Sebab nak cari perfect memang tak ada. Nak cari orang yang perfect, nak cari suami yang perfect, tak ada. Nak cari isteri yang perfect pun tak ada. Saya pernah ada sekali saja kongsi lah. Ada seorang lelaki mai jumpa, dia kata, Ustaz, isteri saya ni saya tak tahu lah Ustaz, ketegak sungguh lah. Orang perempuan kot Ustaz, minta maaf bahasa dia lah. Saya sebut lah. Dia kata, Ustaz, orang perempuan kot, semua bengkok Ustaz, bengkok. Dia ni lepas geram kot suka. Dia kata orang perempuan dia bengkok Ustaz. Lepas tu saya tanya, abang nak buat apa? Dia kata, saya dah ingat Ustaz, nak cerai abang bini ni, cari bini lain lah. Maksud dia bini yang ada tu cerai abang, kahwin lain. Saya kata kalau abang cerai bini abang kahwin perempuan yang lain, perempuan baru ni pun bengkok lah. Sama ya. Betul ya? Perempuan baru ni pun bengkok juga. Sama ya. Habis tu buat apa? Maafkan dia, sabar. Maaf, sabar. Awak yang senyap terus lupa gaya. Slow. Boleh no? Pegang tu ya. Maaf, sabar. Kalau kita simpanlah hati, isteri teruk. Kita simpanlah hati, anak-anak kita teruk. Hidup dia banyak masalah. Boleh no? Selesai. Ada soalan lain? Kau nak tanya lain sikit ke dengan mak pak ke apakah, tanya bila kita boleh kono sikit. Kalau ada soalan lah. Wallahualam. Bagi kat muslimat ke? Muslimat ada soalan? Okey, kita minta muslimat pula. Tanya bila apa nak tanya yang terbuku di hati, tak apa. Okey, bagi je mic insya-Allah. Kalau tak bergerak berjalan bagi kat depa, depa malu-malu lah.
InsyaAllah bagi dia petang nak tanya apa. Dia mula je dia tak mau cakap lagi, dia pegang mic lagi. Melawak. Tak mau cakap. Apa malu Ustaz? Malu. Tak ada. Apa kalau tak ada soalan sebagai penutup kono satu sajalah, dah tak mau tanya, saya jawab. Tu lagi senang kan. Saya saja nak kongsi sikitlah. Ayah-ayah yang ada di sini, kita ada di sini orang lelaki ada isteri, kita ada isteri. Tapi pada masa yang sama ibu-ibu pun boleh ambil lah. Kita orang lelaki bila ada isteri, kita masih ada mak ayah. Mak ayah kita masih hidup. Cuma nak minta tolonglah, mana-mana orang lelaki-lelaki yang berkahwin ada isteri, ada mak ayah, nak minta tolong sikit ya. Tolong jangan duk pedor bini sampai abaikan mak ayah. Minta tolong sungguh-sungguh. Mana-mana orang lelaki yang ada isteri, dia kahwin, lepas tu dia ada mak ayah, nak minta tolong jangan duk pedor isteri saja sampai mak ayah berasa hati. Jangan. Minta tolong sungguh-sungguh jangan. Pasal mak ayah kalau berasa hati, hidup kita sebagai anak-anak confirm teruk. Confirm masalah. Jangan buat bagi mak ayah berasa hati. Ada setengah anak-anak, dia kahwin, dia ikut cakap bini. Sampai last kali minta maaf no. Ni saya buat contoh lah. Rumah mak dia di Bandar Perda ni. Rumah mak dia. Dia pula kerja di Bukit Minyak Kerja Bukit Minyak. Tapi isteri dia kata, abang kita tak usah duduk lah rumah mak abang. Payah lah. Dia pun kata rumah mak mertua ni payah. Mertua dengan menantu ni payah duduk. Last kali buat apa? Last kali isteri ajak pergi sewa tu. Pergi sewa di belah tu. Sungai Bakar. Contoh. Duk main kerja juru jauh. Contoh. Ada setengah orang lelaki, dia kadang dia mendahulukan isteri dia dalam semua perkara. Sampai tahap menyakitkan hati mak ayah. Jangan lah. Orang macam ni hidup confirm tak berkat. Jangan buat macam tu. Ada setengah orang lelaki, boleh faham tak bahasa saya tu? Ada mak ayah jaga sama hati mak ayah. Walaupun kita ada isteri. Isteri, Ustaz, kalau isteri saya bergaduh dengan mak saya nak bela siapa? Isteri dengan mak kita bergaduh, dua-dua tak belaga angin, kita nak bela siapa? Jawapan dia, jangan, minta maaf lah, jangan condemn mak pada isteri. Jangan dia kata, mak abang macam tu, mulut dia macam jahat pun. Hang tak usah dua ambil hati mulut mak abang ni macam pui. Jangan. Kita sebagai suami pandai-pandai lah. Mak kita kena jaga, tu mak kita, isteri pun kena jaga. Supaya dia tak terlalu marah pada mak kita. Pandai-pandai lah buat. Pasal ada setengah orang lelaki, dia bela bini. Ada soalan? Oh, ada pula dah. Sila tak apa-apa. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak minta amalan-amalan yang boleh kita praktikkan. Maksudnya kalau kita dalam keadaan tertentu yang kita tak boleh nak kontrol bila kita marah anak. Mungkin untuk hilangkan rasa marah tu dengan apa amalan yang boleh kita amalkan. Dan lagi satu mungkin ada doa yang kita boleh amalkan untuk yang untuk rasa kita sayang anak tu, tapi dalam masa yang sama kita marah juga, mulut pun bisa juga tu. Rasa macam nak yang tu, Ustaz, amalan-amalan tu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Satu soalan yang sangat baik. Tu yang saya kata tanya tu. Kadang tak tanya, saya tak boleh nak cerita. Dah tanya, kita boleh kongsi. Sebagai ibu dan ayah, minta maaf, saya tak ada pengalaman. Ni saya ambil pengalaman guru-guru yang mengajar aja, saya kongsi balik. Kita sebagai mak ayah, kita tak boleh lari daripada marahkan anak, geram anak, tak puas hati dengan anak, macam-macam lah dengan anak ni. Saya anak-anak ni macam-macam lah, dia punya sikap perangai dia.
Walaupun kita geram macam mana pun, kalau nak marah Ustaz, minta tolong. Mulut memang kena jaga, tak boleh lepas perkataan yang tak sepatutnya. Habis tu kalau nak buat macam mana Ustaz? Geram. Kalau geram, rasa nak marah, masuk bilik lena. Masuk bilik lena. Kan Nabi SAW ajak kita, kamu kalau marah dalam keadaan berdiri, kalau marah berdiri, Nabi kita duduk. Maka marah tu akan meninggalkan kamu. Marah tak hilang semua, tapi dia akan kurang. Maksudnya ubah kedudukan. Tapi kalau marah, duduk pun marah lagi, Nabi kata falyattaji', berbaring. Baring ni maksudnya lenong. Rupanya ubah kedudukan. Pilah tempat lain, masuk dalam bilik ke apakah. Kalau tengok muka dia depan mata, kita lagi geram. Ubah tempat. Masuk dalam bilik, tutup pintu. Biar marah tu kurang sikit. Ustaz, geram je Ustaz. Ambil bantai, pekuk kepala. Dah suruh ubah tempat. Kalau duduk depan, lagi marah. Dan kalau boleh apa? Dia mula-mula tu memang susah. Dia pun masuk bilik ayak, mandi. Kan, duk gerang-gerang tu, masuk toilet, mandi. Bru, mandi pergi. Kira bulan tu, bil ayak memang naik banyak. Tak apalah dah, sebab marah tu daripada api. Sejukkannya dengan air. Ustaz, geram juga Ustaz. Geram juga. Geram memang bahasa mudah. Marah tu susah kita nak buang. Tapi banyak nak suruh istighfar. Hak tu semua boleh. Tapi ni saya sebut yang biasa dulu. Masuk, ambil ayak, mandi. Kalau orang lelaki dia lain. Orang lelaki kalau geram. Ibu-ibu perasan tak? Kalau dia berkeli dengan isteri, dia geram, dia start motor, dia keluar. Betul tak? Bagus tu. Suami macam tu bagus sebenarnya. Jadi kita kalau suami kita start motor keluar, biar pergi ke dia. Jangan duk kata pula, marah sikit keluar. Jangan. Biar pergi. Dia keluar tu, dia ubah tempat. Nanti dia balik, dia reda sikit marah. Dan ayah duk buat selama ni bagus tu. Geram, pergi kedai tom yam. Duk kedai tom yam, duk abeh, nak makan apa abeh. Hilang terus marah. Duk abeh tu, lembek tengkok situ. Cuma kita pun kena ubah kedudukan pun. Yang tu tak payahlah. Cuma satu pesanan, sebelum tidur, jangan lupa maafkan balik anak tu. Sebelum tidur. Jangan simpan lama marah tu. Pasal kalau simpan lama, anak kita teruk. Kita sebagai suami pun sama, ayah pun sama. Marah ke anak sebelum tidur, maafkan mereka. Jangan bawa marah tu dalam tidur dan marah tu berterusan esok lusa. Jangan. Kita marah ke anak teruk. Pasal redha anak duduk kat kita, mak pak. Khususnya mak. Dan siapa-siapa di sini yang jadi anak, jangan cari pasal buat bagi mak marah. Siapa-siapa di sini yang berstatus anak, jangan buat perangai bagi mak ayah berasa hati. Jangan buat perangai bagi mereka mengamuk. Jangan buat perangai bagi mereka tersinggung. Jangan. Pakat-pakat jaga. Boleh no? InsyaAllah no? Mudah-mudahan. Ada soalan lain? Saya buka satu lagi lah. Last. Yang ketiga. Kalau ada sebagai penutup. Tak ada. Kalau tak ada sebagai penutup, boleh kongsi ya? Last. Nak cerita tu, tak payah kot. Last penutup. Pasal ni live, saya takut pakcik tu, tak apalah pakcik tu kalau dengar, minta maaf pakcik lah. Ni sekadar ambil pengajaran. Yang main mengaji tak tahu siapa dia. Minta maaf pakcik lah. Saya pernah jumpa satu orang pakcik. Dia macam ni, ringkas lah. Dia ada anak besar. Ni anak dia besar dah. Dah puan tanya tajuk anak kan. Anak dia besar dah. Dia kata, Ustaz, saya ni tak larat duk marah anak Ustaz. Geram tu ya Ustaz. Semayang malas, mengaji malas, pergi sekolah malas. Duk di rumah tu kira Ustaz buat perangai saja Ustaz. Dia main cerita. Saya tanya, anak pakcik umur apa? Dia kata 21. Anak 21 lah. Tapi tak mau apa. Lepas tu dia main abang kat saya. Dia kata, Ustaz, pakcik ni dia bahasa diri dia pakcik. Pakcik ni tak larat kata Ustaz. Hari-hari kata. Cakap mak dia memang tak dengar dah. Cakap saya pun dia tak mau dengar Ustaz. Cakap lawan. Saya pun tak tahu nak buat apa Ustaz. Ingat nak pergi cari tu ayam mana-mana bagi lembut hati sikit. Dia sampai tak tahu nak buat. Saya kata kat dia, pakcik duk marah anak ni lama Dia kata lama dah Ustaz. Kira hari-hari berkeli Dah hari-hari buat perangai. Semayang tak mau apa, tak mau hari marah. Saya kata pakcik, ni saja kongsi lah. Saya kata pakcik, boleh tak? Mulai pada hari ni, pakcik ubah sikit boleh tak? Ubah sikit je. Dia kata ubah macam mana Ustaz? Saya kata balik lagi. Pakcik tu sama marah dah anak tu. Pakcik pergi kat dia. Pakcik pegang bau dia.
Pakcik pegang bahu dia. Dia kata, segan. Dia pegang-pegang leceh. Dia kata, tak. Saya kata, pakcik buat sekali ya. Tolong tengok, try tengok. Pakcik buat sekali ya. Pakcik pegang bahu dia. Lepas tu pakcik cakap macam ni. Pakcik kata, Mat, sajalah saya atung ayat kat dia. Dia buat sendirilah ayat macam mana pun. Saya buat contoh ya. Saya kata, pakcik kata macam ni. Mat, ayah nak abang kat hang satu benda, Mat. Apa dia? Ayah, dia mesti bila pegang tu, dia akan, apa ayah dah pegang. Saya kata, pakcik pegang. Lepas tu pakcik kata, Mat, ayah nak abang kat hang. Ayah ni, sepanjang ayah hidup atas dunia ni, hari yang paling ayah syok sekali, hari hang beranak. Saya kata, hari yang paling ayah syok sekali, hari hang beranak. Pasal apa? Pasal hari tu, ayah naik status daripada suami jadi ayah. Masa hari tu, ayah cukup bangga. Dan saya kata kat pakcik kata lagi kat dia. Dan kalau hang nak tahu, ayah sampai hari ni bangga hang jadi anak ayah. Sampai hari ni ayah bangga hang ni anak ayah. Dan ayah sampai hari ni masih berbangga, seronok ada anak, seronok. Hang menggembirakan ayah anaknya. Cuma ayah minta tolong satu ya. Ayah ni umur taklah lama dah, 50 lebih dah. Cuma ayah nak minta ke hang tolong semayang. Ayah minta tolong kat tu ya. Ayah tak minta apa. Ayah sayang kat hang anaknya. Ayah marah ni bukan ayah marah, ayah sayang kan. Tu ayah ingat. Pasal ayah kalau mati, hang waris ayah. Saya kata kat pakcik tu, pakcik cakap macam tu ya, pakcik tak payah cekah, cakap slow ya. Dia dengar tu dia tahu, segan Ustaz oi, malu Ustaz oi. Saya kata pakcik, saya minta tolong kat pakcik buat sekali ni ya pakcik buat. Lepas tu dia dengar tu dia kata, wah, tak apa Ustaz, saya try tengoklah. Insya-Allah saya try tengok. Saya kata, pakcik buat sekali ya. Lepas tu, tak jumpa. Sebulan depan pergi kuliah, tak jumpa. Dia tak ada. Bulan kedua, saya jumpa dia. Masa dalam kuliah tu, jumpa cara jauh ya. Tak cakap apa pun. Saya nampak dia pada jauh, saya tanya. Dia faham lah tu. Bila angkat keni tu, dia faham je lah. Tahu dia buat apa? Dia sepatah tak jawab. Dia angkat tangan kat saya, dia buat macam ni. Dia tahu Ustaz. Sambil dia buat begitu, air mata dia meleleh. Dia buat. Rupanya point dia, rupanya anak dia selama ni, hari-hari duk kena marah. Rupanya anak tu duk faham, mak aku tak sayang kat aku. Pak aku tak sayang kat aku. Mak pak aku ni tak sayang kat aku. Dia pun tak reti hargai aku. Rupanya anak duk faham kot tu. Rupanya bila habak kata sayang, boleh pula ubah. Sebab tu kadang minta maaf lah. Saya tak pandai. Saya bukan Ustaz Ilyas, dia mahir dalam bidang psikologi. Saya ni tak pandai lah. Boleh cerita begitu lah. Sebab tu kadang-kadang kita dengan anak, kadang kita banyak duk keras. Ubah sikit. Kadang kelembutan tu kena ada. Kita lagi duk keras. Dia lagi keras. Understand? Settle. Cukup lah 3 soalan. Boleh tu. No, jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kerana sudi bersama malam ni, dan terima kasih kerana sudi bertanya. Dan saya tak sangka program ni syok banyak. Bolehlah seronoklah sembang, kita taklah stres sangat, bukan tajuk berat-berat kan. Tajuk simple-simple, abang pakai dalam kehidupan masing-masing. Jadi mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita malam ni dan kita boleh beramal dengan apa yang kita mengaji malam ni. Jadi cukup sekadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz yang atas perkongsian yang sangat berharga pada hari ini. Tips-tips yang sangat berharga dan eloklah Ustaz. Tok guru saya pun pesan, dia kata kuliah ni majlis ilmu tak ada lama-lama. Hari penonton jadi gila Ustaz. Sebelum dia pun jadi gila, kita kena berhenti. Dia sejam 2 jam lah. Lebih pada 2 jam, penonton gila, penceramah gila. Jadi kita kena berhenti lah. Okey, jadi insyaAllah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, diharapkan apa yang baik sebagai tip-tip pesanan daripada Ustaz tadi ni kita dapat jadikan amalan di dalam kehidupan kita sebagai pegangan dan juga sebagai panduan yang kita boleh letak sebagai guideline dalam hidup kita ni, insyaAllah. Jadi cubalah kita sebagai pasangan suami isteri ni balik setiap malam seperti mana pesanan Imam Malik kalau tak salah saya,
dia sentiasa buat dua benda, aku sentiasa maafkan orang yang buat salah kepada aku dan sentiasa minta maaf kepada orang yang aku buat salah. Jadi biasalah kita pasangan ni kadang-kadang nak cari kesempurnaan tu tak ada. Jadi pandanglah mata pasangan kita balik nanti. Inilah ujian yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, dan insya-Allah cuba sematkan di hati kita. Kita cuba nak pimpin tangan isteri kita, anak-anak kita untuk masuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama-sama dengan kita. Jangan biar kita masuk seorang je. Kita ajak semua anak-anak kita, isteri-isteri kita, kan, pimpin tangan mereka untuk sama-sama kita masuk syurga insya-Allah. Jadi akhir kalam sebelum kita tutup majlis ni, kita minta Ustaz doa sikit Ustaz untuk semua kebahagiaan untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk anak-anak, lembut hati, isteri lembut hati dengar kata insya-Allah. Jadi dipersilakan Ustaz. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك، واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك، واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدعا بلا مثال، فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم